sambung hadis-hadis kelebihan Al-Quran. An Fudalah bin Ubaid wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له كنطار والكنطار خير من الدنيا وما فيها. Fudalah bin Ubaid dan Tamim Dari radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang baca 10 ayat pada satu malam, maka akan ditulis untuknya satu kintar, sedangkan satu kintar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Daripada Fudalah bin Ubaid dan Tamim ad-Dari meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang baca 10 ayat pada satu malam, maka akan ditulis untuknya satu kintar, sedangkan satu kintar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rawahu Tabarani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab min al-ghafilin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam tidak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam tidak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a fi lailatin 100 ayah kutiba minal qanitin. Rawahul Hakim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 100 ayat daripada Al-Quran pada satu malam, maka akan ditulis daripada kalangan orang yang beribadat pada malam itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 100 ayat daripada Al-Quran pada satu malam, maka akan ditulis daripada kalangan orang yang qanitin. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu aswata rufqatil ash'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil layl wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil layl wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Rawahu Muslim. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya aku mengenali suara teman-teman safar kabilah Asy'ari membaca Al-Quran ketika mana mereka pulang ke rumah daripada kerja mereka pada waktu malam, dan aku juga mengenali rumah-rumah mereka daripada suara-suara mereka membaca Al-Quran, walaupun aku tidak melihat mereka masuk ke rumah-rumah mereka pada waktu siang. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya aku mengenali suara teman-teman safar kabilah Al-Asy'ari yang membaca Al-Quran ketika mereka pulang ke rumah daripada kerja mereka pada waktu malam, dan aku juga mengenali rumah-rumah mereka daripada suara-suara mereka membaca Al-Quran, walaupun aku tidak melihat mereka masuk ke rumah-rumah mereka pada waktu siang. Ya, alhamdulillah hadirin hadirat, kita telah dengar bagaimana Nabi tarbiyah para sahabat, targhib supaya setiap sahabat ni ada hubungan dengan kitab Allah. Kelebihan siapa dia baca 10 ayat, maka baginya ganjaran sikit-sikit. Itu targhib Nabi, satu kintar lebih baik pada dunia dan sisi. Supaya baca 10 ayat paling kurang. Dari hadis daripada Hakim tadi, Mustadrak Al-Hakim, daripada Abu Hurairah, siapa dia baca 10 ayat pada waktu malam, maka dia tidak ditulis sebagai Al-Ghafilin. Sebagai Al-Ghafilin. Siapa dia baca 100 ayat, dia tulis termasuk Al-Qanitin. Al-Qanitin. Ini sifat-sifat yang besar yang Allah Ta'ala sifatkan dalam Quran. Bagaimana kita tadabbur dah kan. Al-Qanitin ni dalam Quran hanya 2 orang, Maryam dengan Ibrahim. Tapi tak peluang Allah Ta'ala buka siapa dia baca 100 ayat. Baca bila ni? Biasa baca dalam semaya. Biasa Quran pada waktu malam dibaca dalam semaya. Mana targhib, mana baca 100 ayat ke 10 ayat ke pada waktu malam, maksud baca dalam qiyam. Dalam qiyam, walaupun kita ambil zahir baca saja pun tak apa, tapi sebenarnya ini baca dalam semaya, baca dalam semaya. Quran dengan semaya dia sekali dah.
Dan hadis yang terakhir kita dengar Abu Musa al-Asy'ari bagi tahu bagaimana gambar daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kabilah al-Asy'ari. Sehingga masyhur Nabi SAW kenal mereka. Mana mereka kalau pergi hijrah, bila balik pada waktu malam kan, mereka baca Quran. Dalam rumah-rumah mereka pun ini amalan dalam rumah-rumah mereka. Sebab tu masyhur dalam kitab Hayatus Sahabah kan. Nabi bila ada orang baru masuk Islam, maka Nabi kata ke pendapatan Asy'ari belajar Quran. Belajar Al-Quran. Dan setiap rumah Asy'ari, hatta Abu Musa al-Asy'ari sendiri dia ada halqah di rumah dia, halqah Quran. Zaman Nabi lagi. Pada zaman Nabi lagi. Jadi Al-Quran menjadi isu utama. Ini yang menyebabkan para sahabat dapat diislah. Dia ada perkara benda yang mana yang menyibukkan mereka, yang patut kita sibuk, iaitu kita Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung dengan Suratul Nisa. Suratul Nisa muka surat 95 ayat 104. Ayat 104. Atau kita baca ayat 103. 103. Muka surat 94 Suratul Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Alhamdulillah, sambung ayat yang kita baca pada kemarin. Masih lagi suasana ayat yang kita baca ni, ayat 103, 104. Suasana jihad. Suasana jihad. Sambungnya ayat, fa idza qadaytumus shalah, bila kamu nak sembahyang. Sembahyang khauf, salatul khauf. Maka perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan nyangging. Fa idza tma'nantum, bila kamu berada dalam keadaan tenang, tidak ada musuh, maka berdiri, maka sembahyanglah seperti mana biasa. Seperti mana biasa. Jadi sembahyang salatul khauf ni bukan kata sembahyang kerana pergi perang. Tak. Kalau pergi perang tak ada ketakutan, kena sembahyang macam biasa. Kena sembahyang macam biasa. Sembahyang khauf ni bila berada dalam keadaan ketakutan, sama ada kita buru musuh ataupun musuh buru kita. Dua-dua. Tak. Sama ada kita buru musuh, nak serang musuh, atau musuh serang kita. Bila berlaku situasi lagu tu, barulah kita sembahyang salatul khauf. Kita tidak bincang sebenarnya ayat 2-3 ayat ni, ayat ahkam banyak, safa berkenaan dengan safa, banyak ahkam. Tak. Kita tak ada. Tak ada. Bincangnya panjang lebar. Tak. Bincangnya panjang lebar. Daurah kita ni untuk tadabbur, untuk ambil iktibar pengajaran tentang ahkam ni, kita kena buat kelas khusus berkenaan dengan ayatul ahkam. Baru puas hati. Daurah hal disebut ni ya. Duk main seminggu ni saja. Nah. Sebab solat khauf hadis semua berbeza. Sebab Nabi ghazwah Nabi ni banyak kali, kita tahu Nabi perang ni banyak kali. Perang. Dia setiap kali pergi perang tu bukan sehari dua. Tak, berhari-hari.
Jadi semaya pula lima waktu. Dia keadaan pula berubah. Jadi sebab tu dalam hadis tu berubah belaka. Semaya tu. Semaya khauf ni. Cuma tetap 2 rakaat dia juga berapa bentuk, berapa kumpulan asas dia. Asas dia. Jadi Allah Taala bila keadaan tenang tak ada apa-apa maka semaya macam biasa. Macam biasa. Dan walaupun dalam keadaan khauf, semaya tu kena pada waktu dia. Tengok, bukan kata bila khauf ni nak pergi dak musuh mari pukul 2, pukul 3 ke pukul 1 ke. Lah ni pukul 10 pagi tu pakat semaya lalu. Tak ada. Tetap waktu semaya ni Allah Taala bagi tahu inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya kena waktu. Waktu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri waktu semaya. Jadi waktu semaya ni kena tahu. Setiap daripada kita kena tahu. Tak waktu semaya. Dan waktu semaya ni mudah sebab ibadat rutin harian 5 kali sehari. Tentu dah syariat ni pun mudah juga seperti mana mudah semaya. Tak, seperti mana tempat semaya mudah. 5 waktu nak semaya lagu mana? Tak boleh main masjid. Tak. Mana di mana-mana boleh. Tak, mana tak ada masjid kita pergi musafir tak ada masjid. Maka apa tiada boleh semaya mana? Dia semudah tu. Ambil semaya mudah. Tak ada air semaya itulah jadi tayamum. Semudah. Tak kena semaya. Dia amal yang begitu kuat 5 kali sehari. Dalam Quran ada sebut sama. Maka semua perkara yang berkait dengan semaya itu mesti mudah. Mana manusia tak boleh buat alasan. Dan kalau susah agak boleh buat alasan. Termasuknya apa? Waktu semaya. Waktu semaya. Dan kita kena tahu. Waktu semaya. Seperti mana kita kena tahu arah kiblat. Tahu arah kiblat. Dia sebab waktu semaya arah kiblat dipanggil syarat sah semaya. Syarat wudu, syarat sah semaya. Kena tahu. Dia Allah Taala jadikan matahari ini sebagai apa dia? Alat untuk masuk waktu semaya. Dan matahari ni benda yang mana semua orang boleh nampak, semua orang boleh tahu. Cuma kadang-kadang seperti sekarang ni tak nampak matahari kan. Tu kadang-kadang. Tapi waliknya biasanya kita boleh tengok. Dia semaya zuhur kat lagi. Tak zawal zuhur. Nak ke mana zuhur? Tengah hari. Tak ada bayar. Boleh tubik bayar tu masuk waktu zuhur. Asal bila bayar tu sama tinggal kita, masuk waktu asar. Bayar tu sama tinggal kita lebih zawal sikit. Masuk waktu asar. Kalau mazhab jumhur lah, mazhab Hanafi 2 kali orang. 2 kali objek tu. 2 kali kita. Masuk asar. Maghrib pula bila jasad matahari itu terbenam, jasad tak kita tengok, tak boleh tengok ghurub syam, jasad dia tu. Masuk separuh tak lagi. Separuh lebih tak masuk lagi. Jasad dia tak ada. Tergelar tu masuk waktu maghrib. Waktu isyak pula bila masuk terbenam matahari itu masuk waktu maghrib. Selagi mana ada cahaya kesan daripada matahari itu, bila dia terbenam tu ada lagi. Tak. Ada kuning, ada putih. Bila kuning putih tak ada, tak, balik hari biasa. Jangan tengok hari hujan gini. Balik hari biasa. Tak. Kita kena anggap lah. Bila tak ada putih, tak ada kuning, masuk isyak dah tu. Sebab tu bahaya maghrib ni. Tak, sebab tu kita duk lengah bulan puasa ni sampai 20 minit. Tak. Kita tak tahu. Tak. Sebab tu Nabi suruh segera. Tak, maghrib ni. Sebab tu kalau Hanafi kan, bahbel tu kan, qamat lalu. Tak, sebab berkait dengan perkara gitu, sebab dia sekejap. Sebenarnya. Dia isyak ni tak ada merah, mana tak ada dah. Cahaya daripada matahari tu tak ada, orang panggil gelap. Tu isyak dah. Dia semua dah tahu Allah buat. Isyak ni, kalau tidak kita jadi heran kalau kita tak tahu kan tak? Kita tak jadi tengok kan? Jadi bila tidak ada kesan daripada cahaya matahari itu hari biasa, kita kena ingat hari biasa. Jangan tengok hari hujan, hari mendung gini. Hari biasa, dah habis mana. Dia tu dah tak serupa, hari-hari ni tak serupa. Tak. Hari-hari ni tak serupa Allah tak nak buat. Ya ada kadang-kadang tu kesan matahari tu panjang. Seperti mana dalam hadis kita jumpa kan ada sahabat lepas main maghrib tu bila balik rumah kan, anak-anak sahabat main panah kan? Main panah. Anak-anak sahabat kita ada gitu, sahabat sendiri anak-anak dia kan. Anak-anak muda dia nak pergi masjid pun panah duduk belakang. Dia latih dia dah. Permainan dia dah. Belum bola lari main panah. Pergi masjid balik masjid. Jadi mereka nak pergi masjid pun panah. Badi unggah. Jadi balik masjid. Kalau kita tengok dalam hari-hari Nabi kan bukan setiap masa. Kadang-kadang tu
balik daripada masjid maghrib, mereka panah tu, lepas mayat dah nampak lagi jatuh anak panah tu. Jadi mereka unggah, panah lagi, unggah. Itu keadaan suasana zaman sahabat, anak-anak muda sampai berlombor lari, berlombor dengan kuda, berlombor sama-sama dia, berlombor dengan panah. Itu suasana gambarnya zaman Nabi SAW. Jadi bila hilal belaka tu, tak ada cahaya putih, tak ada apa, dipanggil malam, masuk isyak. Masuk isyak. Jadi isyak ni sampai tengah, sampai apa dia? Sampai tengah malam ya. Sampai tengah malam waktu kita boleh. Jadi sunatkan, digalakkan supaya diperlewatkan sembahyang isyak. Sebab apa? Sebab supaya lepas isyak tu tidur. Nak tutup amal ni, tidur ni dengan ibadat. Tak sewi ada lepas main isyak ni duk buah kat si. Bukan sebab kita lah. Lepas main tarawih pergi conek pula buah tu, makan conek. Itu sebenarnya merosakkan. Tak merosakkan. Sebenarnya disunatkan pelewat isyak ni apa? Supaya sebelum tu dipenuhi dengan amalan-amalan, tak. Ataupun paling kurang pun lepas main isyak tu letih dah, tak lewat gabar dah, pakai bing lalu. Sebab nak latih kita ni biar tidur dengan amal yang terakhir kita buat dengan semayat, lepas tu semayat sunat, lepas tu kita semayat witir lagi, menutup tu pakai letih, pakai tidur lalu. Ni baru tidur gabar dia, tidur sebelum tu buat amal, bukan tidur sebelum tu buang ngopak tu kecek harian ni kecek kena. Jadi rosak amalan kita sila tu. Sebab nak latih, tidur ni mati kan, nak berlatih mati kat dalam lagu ni. Ya, kalau kita duduk tidur kita ni, tidur dengan tengok cerita, tidur dengan maksiat kan dah. Lepas tu ni tak husnul khatimah. Macam mana husnul khatimah? Tak. Dia tidur ni mati dah. Nabi kata tidur ni adik-beradik mati dah. Jadi nak husnul khatimah ni kena berlatih dah. Kena berlatih. Sebab sini tarawih penat-penat dah. Tarawih pukul 11. Rehat kejap dah. Lepas tu tadarus pula. Besok mak dah. Sudah tadarus tu agak pakai bing lalu. Ni nak latih lagu ni. Bangun pula qiyamul lail pula. Mula dengan sembahyang subuh pula. Ini latih gini. Tengok amalan. Lepas tu subuh pula. Subuh lagu mana? Subuh tu fajar sadiq. Fajar sadiq lagu mana? Dia macam maghrib. Tak, bila terbenam matahari ke dak? Dia terbit cerah. Fajar sadiq kita tengok, jasad matahari tak terbit lagi. Tapi cahaya dia sudah terbit. Cahaya dia tu dipanggil fajar sadiq. Ini fajar sadiq. Dia nampak. Allah Taala buat dia jelas. Dia seperti mana zuhur, seperti mana asar. Dia tak pelik agama ni. Cuma dia beza. Satu cahaya Nabi bagi tahu fajar ni ada dua, fajar kadzib, fajar shadiq. Fajar kadzib ni dia terbit dekat dulu. Tapi dia bukan kesan daripada cahaya matahari. Allah Taala buat kejadian dia. Dia bukan daripada matahari. Cuma dia terbit cahaya putih, dia naik ke atas. Dia naik ke atas, kemudian dia akan hilang. Dia naik putih, kita nampak macam yang fajar juga. Tapi dia naik ke atas, dia akan hilang. Ya. Fajar shadiq ni dia terbit, kemudian akan melebar, kemudian dia akan terbit warna merah kan. Warna merah. Bawah dia tu mula merah. Dia ni pun bukan sentiasa, dia bergantung pada fusu juga, pada musim juga. Kadang-kadang dia tak terbit warna merah, dia putih cerah lalu. Jadi kita kena tengok. Sebab tu kita kena hidup dengan alam. Sebab tu Quran ajar pada kita ni, tak hidup dengan alam. Baru kita jadi betul. Barulah berlaku khusus matahari kan. Sepatutnya sekarang ni zuhur tak? Sepatutnya tiba-tiba tak gelap. Beza. Kita duk tengok sama dah kan. Ini menebarkan kita. Baru ada kesan semaya gerhana matahari ke, bulan ke. Sebab kita tengok sama. Kita hidup dengan alam. Barulah bila Allah Taala kata walahu yasjudu man fis samawati wasyamsu wal qamar. Allah Taala bagi tahu semua makhluk tunduk pada Allah. Makhluk di langit, makhluk di bumi, matahari, bulan. Bila kita tengok ni semua sujud pada Allah SWT. Kita akan hidup dengan alam. Jadi ni Allah Taala bagi tahu. Sibuk pergi lagu mana pun, suasana lagu mana pun, semaya kena pada waktu. Tak boleh. Bukan semaya pada waktu, tak boleh buat alasan. Bapak kita lagi baru dalam ayat lagu ni sebab akan datang Nabi ayat dah. Akan datang pemerintah akan suruh kamu semaya bukan pada waktu dia. Nabi ayat dah. Benda ni akan berlaku. Nabi ayat ni akan berlaku. Jadi Huzaifah tanya Rasulullah, kalau aku ada pada zaman itu nak buat lagu mana? Berlaku. Tetap tak ditinggal sembahyang Jumaat. Ni ajib ni panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Panduan. Dia ada dua hadis. Satu hadis Nabi bagi tahu. Hadis ni ada dalam Muslim dalam. Bila berlaku pemerintah suruh semaya bukan pada waktu dia. Tak masuk waktu lagi semaya dah. Suruh semaya dah. Tak. Jadi nak buat mana kita? Dua hadis. Satu hadis Nabi bagi tahu semaya pada waktu. Tapi semaya bersama mereka. Nabi suruh semaya sekali. Tak boleh tinggal semaya Jumaat bersama masyarakat. Tapi semaya nafilah. Nabi kata semaya bersama mereka nafilah.
Tapi kamu kena semaya sebenar pada waktu dia. Itu pun. Hadis satu lagi, Nabi marah. Tak, hadis satu lagi. Bila sahabat tanya Rasulullah, lagu mana kami nak buat? Nabi kata, Ibnu Adam yas'aluni. Tak, anak ada tanya aku, la ta'ata fi maksiatillah. Nabi kata, tidak ada ketaatan dalam derhaka pada perintah Allah SWT. Jadi kena tengoklah keadaan kita lagu mana. Kalau kita ada ruang boleh semaya pada tempat dia, kita kena usaha. Tapi kalau kita tak ada keadaan tu, paksa, tak ada, semua orang gitu belakang, kita tak boleh mukhalafah dengan masyarakat. Sebab tu Nabi bagi tahu semaya bersama mereka sunat, semaya pada waktu, tetap kena semaya pada waktu dia. Itu panduan daripada Nabi SAW. Kemudian sambung lagi, masih lagi jihad, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu rasa lemah. Ni jihad kan? Jangan kamu rasa lemah. Tak, fi ibtigha'il qaum, untuk mengejar musuh-musuh kamu tu. Tak, untuk mengejar musuh. Ini peringkat tinggi dah ni. Ini bukan peringkat pertahanan dah ni. Ini peringkat kita pula pergi kejar musuh. Dan kejar musuh ni kan bahaya kan? Ya tak boleh. Dalam jihad ni Allah SWT suruh berjuang dengan kemah, dengan sungguh-sungguh. Tak biarkan. Kalau nampak musuh ni bagi bahaya, dia kena kejar dia. Jangan kamu rasa lemah. Allah SWT perintah pada kita ni. Wala tahinu fi, jangan kamu rasa lemah dalam nak mengejar musuh kamu. Nak mengejar musuh kamu, kena sungguh-sungguh, kena sempurnakan. Wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Allah. Sekiranya kamu terluka, tak, mereka pun terluka juga. Seperti mana kamu terluka, Allah Taala beritahu. Tapi wa tarjuna minallah, kamu pergi ni kerana mengharapkan redha Allah, kurnia daripada Allah. Mereka pergi bukan tidak mengharapkan daripada Allah SWT. Sebab tu kamu kena rasa semangat. Ini targhib lagi. Wa kana Allah aliman, dia Allah SWT perintah ni Allah Taala tahulah, berdasarkan ilmu dia, berdasarkan hikmah dia. Maksudnya. Jadi hadirin hadirat, surah An-Nisa ni kita baca kan daripada mula-mula ahkam. Kemudian datang kisah Yahudi sekali lagi. Bapa nak peringat pada kita, jangan kita jadi seperti mana orang sebelum kita ni. Tak. Bila banyak ahkam Allah SWT tak sikut mana. Jadi Allah Taala cerita. Kemudian cerita innallaha ya'muru bina pada umat. Tegakkan keadilan, tunaikan amanah. Gapo dia keadilan ni? Perintah Allah SWT. Perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Tekan perintah Allah. Ni kembali semula ni. Inna anzalna ilaikal kitab. Siap dia masih sama lagi. Dan celah-celah tu bagi tahu tentang orang yang mana tak sempurnakan perintah Allah, tak ikut Nabi ni alamat nifak. Alamat nifak gitu. Alamat orang yang seberat untuk tunai perintah Allah, berat nak ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alamat nifak Allah Taala cerita. Orang mukmin tidak. Orang mukmin ni Allah Taala tarik supaya sempurna. Jangan takut. Sini sambung lagi berkenaan dengan hukum Allah. Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami telah turun kepada kamu wahai sebuah kitab dengan penuh kebenaran. Ini Al-Quran. Tujuan dia apa? Litahkuma bainan nas, supaya kamu berhukum dengan di antara manusia ni. Tengok, bima arakallah, seperti mana Allah Taala raya. Bukan dengan bijak. Nabi tak boleh bijak. Ni Ibnu Abbas meriwayatkan ayat ni kan. Dia baca ayat ni, dia beritahu Nabi sendiri pun Allah Taala perintahkan supaya berhukum dengan hukum Allah, jangan berhukum dengan pendapat Nabi. Tengok, tak ada pendapat Nabi manusia paling jelas kali tentang Allah SWT, tentang Quran Nabi dah. Tapi pun begitu Allah Taala suruh bima arakallah, seperti mana Allah Taala nampak, Allah Taala tunjuk pada kamu, seperti mana Allah Taala bagi tahu dalam kitab dia. Tak boleh. Tapi ini kalau kita buka perbincangan fuqaha ni panjang ni. Letih ni soal letih juga lah. Jadi bab apa? Sebahagian kata secara ringkasnya bab hudud memang tak boleh. Tapi kalau bab selain daripada hudud, kena tengok. Sebab Nabi sendiri pun kadang-kadang keputusan berdasarkan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkaitan yang tidak berkaitan dengan hudud Allah SWT. Kalau berkaitan dengan hudud Allah, tak boleh dah. Kena sempurnakan. Berkaitan dengan hudud Allah SWT. Tapi selain daripada hudud Allah SWT, maka luah. Kena luah. Ini khilaf ulama. Sama ada kita kena berpandukan kitab Allah sunnah Nabi, ataupun kita boleh seorang hakim tu, qadi tu boleh guna pendapat dia sendiri. Ini khilaf. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Kata boleh pula, ada syarat dia pula. Syarat dia qadi tu tidak ada tuhmah. Qadi tu dipercayai sungguh. Dia siqah, dia molek. Tu dia siqah. Sebab Nabi aja juga kan, isteri Abu Sufyan kan main jumpa Nabi, ya Rasulullah, tok lelaki saya ni bakhil dah, kedekut dah. Maknanya dengan keluarga pun, dengan isteri pun kira. Jadi sebab susah nak belanja. Lepas dia tu ambil semua.
Tak, dia tak tinggal belanja, dia tak, jadi boleh curi, boleh ambil tak curi hak dia tu. Muka sahabat masa tu jujur belaka kan. Tak. Jadi nak buat apa, tanya Nabi dulu. Jadi Nabi Nabi kata boleh. Kamu khuzi ma yakfiki wa waladaki. Nabi kata, boleh ambil untuk kegunaan kamu dan untuk kegunaan anak-anak kamu. Nah, untuk sekadar tu tidak ada masalah walaupun tanpa izin suami. Tanpa izin suami. Tak. Boleh sekat tu. Tapi ini pendapat Nabi. Bukan daripada kitab Allah SWT. Jadi kerana hadis-hadis beginilah sebahagian ulama tu kata boleh. Sebab tu dia bahagikan hak mana tak boleh, hak mana boleh, hak mana tak boleh, hak mana boleh. Tapi zahirnya ayat ni tengok Allah SWT bagi tahu pada Nabi. Ini berkait dengan bila mari ahkam nampak dalam kitab Allah kan. Tak boleh dah. Nabi sendiri pun tak boleh. Bahaya kan? Sekarang ni hudu-hudu Allah SWT tak ada kan. Bahaya ni. Quran langgar, Nabi langgar belakang. Bahaya. Hakim-hakim kita ni bahaya. Hakim-hakim pegawai-pegawai yang mana buat dasar gitu kan, semua bercakap hukum Allah. Demo ni akan menghadap Allah SWT di akhirat nanti. Bagaimana hari itu dibangkitkan? Kena tanya kan. Tak, apa buat keputusan tidak seperti mana hukum Allah SWT. Oh, bahaya. Cukup bahaya. Cukup bahaya. Ya. Allah, kami turunkan kita ni dengan penuh kebenaran. Bapa kita ni kembali semula lah, supaya jangan jadi seperti mana Yahudi. Ni kisah ni sebenarnya diturunkan untuk bagi tahu pada kita, ajar pada kita. Dan Nabi lah orang mula sekali. Nabi lah contoh pada umat ni tidak ikut jejak langkah Yahudi sebelum ni, yang mana semua perintah Allah ni ditahrif, diubah. Wa halal jadi haram, wa haram jadi halal. Semua dari sudut akidah, ibadat, semua rosak belaka seperti mana Allah cerita. Jadi kita sepatutnya pengajaran. Sekarang Allah Taala cerita Nabi kita mula-mula sekali. Wala takun lil khainina khasima. Jangan kamu wahai Muhammad bela orang khianat. Wala takun, janganlah kamu kepada orang khianat ni menjadi pembela kepada orang khianat. Jadi pembela pada orang khianat. Jadi Allah Taala datang ada benda tu berlaku seperti mana kita bagi tahu kan, ayat asbabun nuzul ayat ni berkenaan sahabat curi baju besi sahabat lain. Sama-sama sahabat, sama-sama orang Islam, Ansar, sama-sama Ansar curi baju besi Ansar. Tak. Lepas tu tak ada arah nak letak, tengok umur Yahudi, kita mana umur Yahudi. Jadi Yahudi tu kena tuduh. Jadi Allah SWT turun ayat daripada langit bela Yahudi, salah ke sahabat. Dan sahabat ni bila dia tahu dah dia salah ni dah, dia nak selamatkan diri dia tahu ni Nabi masih dia tahu dah. Maka dia bicara dah dengan kabilah dia. Dulu kan sampai kabilah kan dia ada akilah kan tak. Ni payah Nabi ni. Nak selesai masalah masyarakat ni, kadang-kadang masalah tu kalau masalah individu senang. Tapi bila melibatkan puak kaum kan tak, dia kaum pula nak bela. Ni tak, kalau tidak tak sokong kita, kalau tidak macam-macam kan. Ini Nabi hadapi belakang dah. Jadi sahabat curi tu tak bicara dengan kabilah dia tak. Lagu mana ni? Dah kena kat tangan ni. Tak sebi kat tangan. Tak, lagu mana nak ngejahkan Nabi gini lah. Kira Yahudi lah, silap tak ada kira kita kata. Tak ada bukti gini-gini. Tidak kan. Tengok ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu Allah macam-macam. So, sebenarnya semua perintah Allah tak boleh nak tegak ni kerana masalah ni. So, keadaan tu dibina, suasana dibina kan, rasa perintah Allah tak ada sesuai. Bah kita nak sempurna perintah Allah, tunggu keadaan sesuai. Apabila zaman Nabi pun tak sesuai. Dia tengok keadaan ni. Kalau tidak keadaan ni masa ni Nabi tengah nak bina Islam, tengah naik ke Islam. Ayat-ayat turun kritik Yahudi, balas dengan Yahudi, nak jaga image Islam lagi, nama Islam lagi. Tapi tidak, agama kita ni gerak ni dia bukan dengan pendapat kita, dengan cara kita. Dia dengan kita tak perintah Allah. Hari ni manusia hari ni nak tegakkan hukum Allah dengan khilaf perintah Allah. Itu tak jumpa. Sebab tu lemah, sebab tu tak ada kekuatan. Orang lain ni kira. Lain ni kira nak tegak hudud Allah kira. Dengan cara lagu mana? Masuk minta izin dengan orang kafir. Masuk dalam parlimen, minta izin lah orang kafir. Saya nak tegakkan hukum, boleh ke tak? Orang kafir kata tak boleh. Oh, kita punya cara kita cukup ke apa dia? Tidak ada izzah, tidak ada kemuliaan. Lepas tu bila orang tak setuju juga, kita pun rakyat sama-sama kita buat kerja dah. Dia mau tak setuju buat kan dah. Sebab tu ya. Sebab tu. Tak. Dia tak ada bantuan Allah gitu dengan cara lagu tu, dengan nusrah tak ada, bukan dengan cara lagu tu. Kita ada law kita sendiri, cara kita kemah, gagah. Cara apa dah? Dakwah, ajak orang semua orang berubah. Ajak orang semua, ajak orang kampung kita ni 100% nak taat pada Allah belakang. Dia bergerak daripada kampung kita, daripada bandar kita, daripada semua orang selain nak ni. Dia kekuatan sini. Ni kekuatan. Baru boleh berubah.
Tapi nak ni kena gerak tu, kita tak say. Kita nak tak, kita kena banyak dah tengok drama, tengok movie ke tak. Perubahan ni berlaku bila ada seorang hero. Hero buat kerja berlakon, hero gocoh, hero gapo dak. Lepas tu akhir ke benar hero. Orang lain pakai sorok ya. Bagus. Gitulah. Kita kena gitu ya. Semua cerita-cerita gitu lah kan, perubahan gapo. Tak kira cerita gapo ke tak. Konsep dia gitu. Konsep dia. Mana ada lagu tu, hak tu tak berpijak di bumi yang tak ada tu. Itu khayalan manusia ya. Nubuah mari semua bina umat. Hak ni ada kekuatan semua. Dia hak ni logik sebenarnya. Ada. Logik sebenar. Jadi bila berlaku lagu ni Allah Taala turun ayat bagi tahu kepada Nabi jangan kamu jadi pembela. Wastaghfirillah, tegur para sahabat. Istighfarlah pada Allah. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wala tujadil alladhina yakhdaruna. Jangan kamu bela orang yang mana khianat pada diri mereka sendiri. Tengok. Jangan kamu bela. Innallaha la yuhibbu man kana khawan. Allah Taala tidak suka orang yang mana khianat, dia buat melakukan dosa. Suka. Tarbiyah. Dan Nabi tegas. Nabi tak tergugat. Ni semua ni di sebalik ni semua ada malu Allah ni, kabilah mari, ketua kabilah mari tak mari jumpa. Tapi Nabi sudah konsisten dah. Nabi sudah lalui dah daripada Mekah lagi, awal Madinah lagi, Nabi sudah lalu dah perkara ni. Lalu dah perkara ni. Dan Nabi sangat jelas. Nabi tak terkesan masa duduk Mekah, dia tak terkesan. Nabi boleh kecek dengan orang Mekah ke tak? Kalau kamu Nabi kecek puabuh 360 pahala tu. Orang lagu ni tak terkesan dah. Mana Nabi SAW ni daripada Mekah lagi, perintah Allah paling besar sekali. Tak kira orang lain. Dia nak ada jazbah tu. Masalah ni jadi senang. Kita tak ada, kita malu kok orang lagi, malu Allah kok orang lagi. Tak boleh. Ya dai ni dia kena sedar. Tak istizhar kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Allah Taala bagi tu. Jangan kamu berdebat, jangan kamu bela orang yang mana mengkhianati diri mereka sendiri. Dia Allah Taala tidak suka orang lagu ni. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min. Mereka menyembunyikan daripada orang ramah hakikat sebenarnya. Hakikat sebenar bukan Yahudi, hakikat sebenar orang Islam. Kita sewa ayat kita duk main ayat Yahudi benar. Bagi tu ada mau dia okey. Sama-sama Islam ni masih lagi nak sembunyikan hakikat. Nak sembunyikan siapa dia curi tu, tahu curi tu. Tahu jumpa mau Yahudi padahal dia tahu sebenar. Dia share lagu tu. Jadi qadiyah gini tak Nabi nak hadapi dan Nabi ajar pada kita. Lagu-lagu mana jujur, tak boleh. Kalau orang kita melakukan kesilapan, tak kena ayat, kena isytihad. Dia melakukan silap, no hukum kena terima walaupun merugikan kita. Kita nak ada kekuatan tu, baru dapat islah, barulah orang kafir pun, barulah musuh pun dapat islah juga. Sebab tujuan berdebat orang Islam kerana hidayah belakang untuk orang turun kepada Allah. Biar dia tahu. Kalau tidak, kalau Nabi tak jujur, tak Yahudi tahu sebenar. Mungkin tahu ke tak dia duduk dalam rumah, tak terbit rumah, masih anak dia tahu sebenar, kisah sebenar ke tak. Tiba-tiba oleh kerana nak jaga nama Islam, ikut cara kita ke tak, maka Yahudi tu dikambing hitam kan, kena kat tangan saja. Tak boleh. Orang akan jadi makin benci dengan Islam, makin benci dengan Islam. Tak, dia bukan lagu tu. Jadi Allah Taala beritahu, kamu menyembunyikan daripada orang ramai, wala yastakhfu, kamu tidak dapat menyembunyikan daripada Allah. Wa huwa ma'ahum, Allah bersama kamu. Bila idh yubayituna ma la yarda min, ketika mana kamu buat perancangan, buat perancangan pada waktu mana, lagu mana nak kecek dengan Nabi ni, lagu mana nak ejah ni, biar orang kita ni tak kena hukum. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dia sesungguhnya Allah Taala ilmu dia meliputi segala sesuatu. Ha antum haula ijan, sekarang tengok kamu ni nak berdebat, nak bela, tak masa kehidupan dunia ni kamu boleh lah. Tapi faman yujadilu, tengok Allah Taala bawa suara akhirat. Faman yujadilullah anhum yawman, siapa dia nak bela di akhirat nanti? Siapa nak berhujah di akhirat nanti? Kalau atas dunia ni boleh lah membela. Ni qadiyah ni. Dalam bab hukum, dalam bab muamalat, dalam bab muasyarat, gapo akhirat. Akhirat sentiasa ada depan. Hakim nak putusan, peguam bela ke, peguam dakwa ke, semua ni qadiyah akhirat ada depan macam. Baru selamat. Siapa dia nak bela ni? Nak bela di depan Allah Subhanahu di akhirat nanti. Amman yakunu alaihim wakila, adakah siapa-siapa sanggup jadi saksi, jadi wakil dia di akhirat nanti? Tak ada lah. Wa may ya'mal su'an, Allah Taala bagi siapa dia melakukan kejahatan ataupun kezaliman, au yadhlim nafsahu summa yastaghni, ni bagi peluang. Wa may ya'mal su'an au yadhlim, siapa dia melakukan kesilapan atau melakukan kezaliman pada diri sendiri dengan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertaubatlah. Taubatlah. Bapa
summa yastaghfirillah yajidillah. Lalu dia istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, yajidillah ghafur, maka dia dapati Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi wa may yaksib isman, siapa dia melakukan dosa, sebenarnya dia telah buat perkara yang mana untuk binasakan diri dia sendiri, untuk merugikan diri dia sendiri. Dia Allah wa kana Allah Taala tahu belakang. Allah Taala tahu belakang. Wa may yaksib isman khati'atan, siapa dia melakukan kejahatan ataupun dosa, kemudian tuduh orang lain pula yang tak bersalah tu, maka dia telah melakukan satu fitnah yang sangat besar, dia dosa yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar, dia juga dosa yang sangat besar. Lebih teruk lagi. Walaula fadlullahi alaikum, tengok Allah Taala kata, kalaulah tidak kerana kurnia Allah kepada kamu wahai Muhammad, dan rahmat dia dengan turunkan Quran ni sebagai panduan, Allah Taala bagi lahammat ta'ifatum minhum an yudilluk, hampir-hampir satu golongan di kalangan mereka ni, orang Islam sendiri, yudilluka, hampir-hampir menyesatkan kamu, menyebabkan kamu melakukan kesilapan dalam berhukum. Tapi hakikat sebenarnya kalau mereka buat lagu tu, ama yudilluna illa anfusahum, mereka tidak sesat melainkan diri mereka sendiri. Ni hakikat. Sebab tu Nabi, ayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam istinbat ni berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan Ummu Salamah bagi tahu kan? Ada orang duk balah. Ummu Salamah cerita satu hari bunyi orang duk bising balah dekat bilik dia. Jadi Nabi SAW bertanya, pembalas itu tentang apa? Dua orang sahabat, sama-sama sahabat, balas tentang tanah. Orang ni kata hak aku, orang ni kata hak aku, balas sahabat. Jadi Nabi SAW dengar bukti dia kata hak demo, dengar hak ni bukti, dengar. Tak. Jadi sebelum Nabi buat keputusan, Nabi kata, tak, aku hanya buat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang kamu ayat. Bagi tahu. Nabi hakim sebagai qadi ni, Nabi tak boleh buat keputusan berdasarkan hakikat. Ada wahyu mari ayat mana salah, Nabi tak boleh. Nabi kena buat keputusan berdasarkan bukti-bukti dakwah. Cuma Nabi bagi tahu, tak, keputusan Nabi sendiri walaupun Nabi ngesah, tapi hakikat sebenarnya tidak begitu. Nabi kata tanah ni mengikut bukti kita ni, tanah ni milik awak. Sebenarnya tanah ni milik seorang lagi. Hakikat sebenarnya, tapi dia pandai dari sudut betulkan hujah, dia pandai kecek, dia pandai mari tak. Maka bolehkah dia? Ini tidak menyebabkan benda tu jadi halal. Tak menyebabkan jadi halal. Kita guna kaedah resmi ni, tak, oleh kerana kita pandai, kita ada kena pegawai, kita kena lawyer, kita pandai gini-gini, benar ke bukan hak kita. Tak, kita pandai ngajar. Maka kita buat ni, lepas tu jadi sah dari sudut undang-undang. Qadi putus hak kita, mahkamah putus hak kita, hakim putus hak kita. Dia tidak menyebabkan benda tu jadi halal. Ini ajib. Tak, tidak menyebabkan benda tu jadi halal. Jadi haram juga. Walaupun gerai boleh gerai nama kita, tapi sebenarnya hak orang. Nabi beritahu siapa dia ambil juga, maka hak dia ambil sebenarnya api neraka. Hak dia ambil juga sebenarnya api neraka. Tak. Jadi sahabat bila ayat lagu tu dia dak. Oh dua-dua tak sih. Tengok sahabat lagu ni orang ada iman ni, sebab tu usaha atas iman dulu, dia bukan usaha atas gini. Kalau kita ada usaha atas undang-undang nak kemah undang-undang dulu tak jadi. Sahabat bila dengar lagu tu dia dak. Dua-dua jerit. Dua lagi ni mu ambil kamu ah. Hak tu kata dok mu ambil kamu, balas gitu pula. Tadi mari buat aku. Tapi bila dengar hadis Nabi kan dua-dua mu ambil kamu. Dok balas gitu pula. Nabi berkata gini, mu duduk dua-dua bisam molek. Bagi kuat kira lagu mana biar saling sama-sama reda, saling-saling akhirat nanti lepas diri belakang. Atas dunia lagi ayat muhalal dia, aku halal muhalal. Selesai lalu sini. Moga selesai. Ni sebab tu kalau ada iman senang. Ada iman, ada akhirat senang. Oh jadi masalah ni kita nak tegakkan hukum Allah, hudud Allah dengan gapo kan? Tanpa kita usaha dulu perkara ni kan? Balas pacarah juga kita. Tak. Semua perkara dari sudut ekonomi ke, dari sudut muamalah, muasyarat ke, kalau tidak diusaha dulu atas iman dulu, jelas akhirat, jelas tentang Allah, dia tak akan jadi lagu ni juga. Ni orang ni jadi lagu ni kerana apa? Kerana akhirat. Allah Taala bagi tahu. Hampir-hampir Allah Taala bagi tahu satu golongan di kalangan kamu sendiri nak menyesatkan kamu, tapi sebenarnya kalau mereka buat gitu juga, Nabi tak tahu kan? Maka sebenarnya mereka menyesat diri mereka sendiri. Dan wa ma yadurunaka min syai'. Dan kamu tidak akan dimudaratkan sedikit pun. Hakim qadi tidak bersalah sedikit pun. Tidak bersalah sedikit pun. Wa anzalallahu alaikal kitab. Sekali lagi Allah Taala bagi. Ni semua ni tetap tarik ayat kita baca tetap berhukum dengan hukum Allah, dengan kitab Allah. Tu ya. Supaya kita jangan jadi seperti mana Yahudi. Mari ahkam Allah, perintah Allah tak tepi. Ikut sendiri. Itu sebenarnya siap ni.
Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah Taala telah turun kepada kamu sebuah kitab dengan penuh hikmah, dan Allah Taala telah ajar kamu apa yang kamu tidak tahu. Dia kurnia Allah Taala kepada kamu sangat besar. Kemudian Allah Taala bagi tahu panduan kepada para sahabat, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan berkaitan dengan apa yang kamu duduk kecek sama-sama kamu. Duduk kecek sama-sama kamu. Ini nak betul para sahabat. Nak betul para sahabat ni supaya jauhi jenis-jenis kecek saja-saja. Tak duduk dua orang, duduk tiga orang, duduk kecek saja. Nak betul. Ni panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan daripada kita Allah Subhanahu taala. Allah Taala tidak ada kebaikan berkenaan dengan perbincangan kita secara sembunyi, secara senyap. Kita suka kan duduk dua buah tak. Allah Taala bagi tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Melainkan kepada illa man amara bi sadaqatin. Melainkan kita duduk bicara tu secara senyap tu, tak sama ada dua orang ke tiga orang ke, berkenaan dengan perkara-perkara dia, sedekah, tak nak tolong siapa dia ni. Au ma'ruf, ataupun buat baik, nak buat baik pada siapa. Au islah bainan nas, ataupun nak gi apa dia? Baik ke orang yang balah ni, islah bainan nas. Orang yang balah ke fikir lagu mana dia orang baik. Ni. Ini saja yang ada kebaikan. Sedekah, ma'ruf, amal ma'ruf, nahi munkar. Kemudian orang yang balah lagu mana nak suruh baik. Allah nak bagi tahu. Ni ada, ni orang mukmin. Nak bina ni. Ni masyarakat maju ni. Bukan kerja saya saja, dari ugi. Cakap mana kita ni kalau jumpa orang sama ada tak semaya biar semaya, tak baca Quran biar baca Quran. Ni adalah lepalah kita. Nak buat ni perkara makruf, lepalah. Kita tak kerja saya saja, jadi ugi. Nak zaman kita lah ni, zaman sekarang ni orang mula nak tadabbur Quran. Jadi tajuk kita Quran ni tajuk besar. Semua orang setuju belakang. Nak orang Melayu kita ni, keluar kita nak bangkit. Tak ada modal kerja Quran. Gapo dia Baqarah, gapo dia Ali Imran, bapa Baqarah. Tak bapa Ali Imran, bapa tak jadi ke tajuk. Tak kita boleh kecek. Tak. Yang sepatut kita kecek. Kalau tak sepatut kita kecek apa dah? Kecek hau orang. Tak ada benda hak. Tak. Kecek hau orang, buruk orang. Tak ada pasal-pasal. Tak kira siapa dia. Tak kira siapa dia. Allah Taala bagi tahu panduan dia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillah. Siapa dia buat lagu ni kerana mata-mata untuk dapat redha Allah, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kami akan bagi dia ganjaran yang sangat besar. Wa may yushaqiqir rasul. Siapa dia pilih jalan lain, siapa dia tak sih ikut jalan Rasul, ada menyusahkan Rasul, khilaf dengan Rasul, mimba di mana tapi dengan syarat lah, selepas dia sudah tahu. Ni kalau tak tahu tak apa. Amma yusyakir, siapa dia canggah dengan Rasul, bercanggah dengan Rasul, dari semua perkara, jangan bahaya. Amma yusyakir Rasul, Allah Taala bagi tahu siapa dia khilaf dengan Rasul dengan maksud khilaf. Tapi dengan membak di mata selepas dia sudah jelas, tak ni khilaf dengan Nabi, wa yattabi' ghayra sabil, dia ikut jalan bukan jalan orang mukmin. Jalan siapa dia ni mukmin, siapa dia mukmin ni, bukan jalan orang ramah sini. Dia baca ayat ni pula ada suruh ikut orang mukmin zaman sekarang ni, tak boleh kan. Ni tak ada khilaf ni, ayat ni siapa dia ni, sahabat ni. Tak, sahabat mula-mula ijma', bukan orang zaman kita ni. Tak, orang zaman kita tak boleh pakar dah. Tak boleh tengok dah. Tak, tidak ada keselamatan. Tak. Ni dalil ijma' yang mana Imam Syafi'i bagi dalil ijma'. Dia ijma' apa dia ijma'? Sahabat pun mungkin semua sahabat juga. Sahabat kena tengok dulu. Sahabat ni ada kategori dia. Sahabat lagu mana? Siapa dia sahabat ni? Bukan semua sahabat kita pun mari daripada sahabat, sahabat lain tak ada ayat ke apa, kita kata tak, ulama kemah kan. Dia kena tengok sahabat siapa dia. Kalau sahabat seperti Abu Bakar pakai cek pula ketika datang mimbar, lepas tu sahabat lain tak kata apa tu, dipanggil ijma'. Tu dia masuk akal kayak gitu kan. Dia bukan sahabat-sahabat yang mana sahabat ni dia Nabi dah setuh pada dia panggil sahabat. Sahabat tu kita tengok dia Nabi setuh pada dia masa kecil. Tak, dia tak ada masalah. Lepas tu dia ada berpendapat gapo dia. Lepas tu kita tak ada riwayat lain dengan khilaf. Kita pun kata ni ijma' sahabat. Tak, ni ahli ilmu tahu. Betul kan? Tak. Jadi bukan sahabat pun. Tak. Dia kena tengok dulu. Sahabat mana? Sahabat seperti Abu Bakar ke, seperti mana Sayyidina Ali ke, Ibnu Mas'ud ke, tokoh-tokoh sahabat ke. Tak. Di mana pendapat dia tak ada daripada kitab Allah, dia tak ada daripada sunnah Nabi, kaul dia.
dia tidak ada khilaf dengan sahabat-sahabat lain, maka tu baru panggil ijma'. Jalan ni tak ada. Jalan. Apatah lagi bila semua sepakat belakang ke tak? Tak ni. Ramai Yusha ikir Rasul min ba'd, siapa dia khilaf dengan Rasul, bila dia sudah jelas, kalau dia tak jelas dia maafkan, dia tak tahu sunnah Nabi ni, janggut ni kena sunnah Nabi, lepas tu dia cukur, dia tak tahu. Tapi dia dah tahu tak boleh tak boleh tak. Dia tak tahu sunnah Nabi, kalau dia tahu tak boleh, dia ikut jalan orang lain. Nuwallihi ma tawalla wa nusli. Tengok Allah Taala begitu, kami akan palingkan dia kepada hak dia setuju tu. Apa dia tinggal hak Nabi, apa dia tinggal hak sahabat. Maka dia tinggal hak Nabi kerana dia contoh pada orang, maka kami akan masukkan dia dalam hak dia tawalla, hak dia wala tu. Akhirat nanti pula wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia neraka jahannam. Wa sa'at masira, dia sebut bodoh tepat. Ni bahaya. Khilaf dengan sahabat ni bahaya. Khilaf dengan sahabat. Amalan-amalan yang kita buat. Sebab tu tuan, tak kena tengok ni orang selamat ni. Jangan kita tengok orang semasa kita ni, tak kira siapa dia. Tok Lebah ni serupa, Tok Lebah kita dengan Tok Lebah orang tak sama ya. Kalau bagi tak ada dalil daripada amalan Nabi, daripada amalan para sahabat, sama je hukum dia. Sama ya. Tak ada beza. Khilaf dengan Nabi, khilaf dengan para sahabat. Ini jalan bahaya. Dia tengok ni, sebut lagi sekali ni, lepas kita Allah, Nabi apa? Nak tanya pada kita lah. Ni kejayaan umat ni. Dia kena walak ni. Allah dan Rasul. Sahabat pun ijma'. Inna Allah la yaghfiru an, kemud dia bagi tahu. Tetap dosa paling besar sekali. Tak boleh khilaf. Inna Allah la yaghfiru an, Allah Taala tidak ampun dosa orang yang syirik dengannya. Allah Taala ampun selain daripada ni. Kali kedua mari tak ada surah ni. Wa man yusyrik billah, siapa dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah melakukan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian kritik semula kritik syirik, kefahaman syirik, konsep syirik yang sudah diterima oleh Yahudi dan juga oleh orang Mekah ketika zaman Nabi diutuskan Quran ni. Seperti mana awal Allah Taala sebut tentang Yahudi dalam surah ni, kan? Sebut syirik juga, sebut tentang taghut. Sama. Yad'una min dunihi illa inasa, mereka tidak seru selain daripada Allah SWT malaikat ke mana? Wanita, perempuan. Tak tina-tina, tak malaikat, mereka dakwa anak perempuan Allah SWT. Wa yad'una illa syaitan, sebenarnya Allah Taala bagi yang mereka seru sebenarnya syaitan yang jahat, syaitan yang degil. Yang mereka seru tu sebenarnya ajaran daripada syaitan. Tak. Mereka yang dakwa mereka seru malaikat tak tahu pun. Mereka tahu. Tu ajib Allah SWT dalam surah Ibrahim, dari surah ke mana? Al-Anbiya ke surah Taha, surah Anbiya. Allah Taala kata wa iyakul minhum inni ilahum min duni. Allah kata wa iyakul minhum inni ilah. Sekiranya mereka kata aku ni Tuhan. Siapa dia mereka ni? Para malaikat. Ayat atas tu kan? Wa ibadun. Dan Allah Taala bagi tahu mukramun. Malaikat ni siapa dah? Hamba-hamba yang mulia. La ya'sunallah, tidak derhaka pada Allah. Mereka buat apa yang Allah Taala perintah. Allah Taala bagi tahu wa yaqul, sekiranya mereka ni, malaikat-malaikat ni dakwa bahawa dia ilah, dia Tuhan, pernah dakwa atas muka ni, fadzalika najzi jahannam, maka kami akan sumak dia kena jahannam juga. Malaikat pun tak ada pasal-pasal, malaikat pun kena juga. Tak, bahawa manusia seru. Tak, manusia seru. Jadi Allah Taala bagi tahu mereka tidak seru malaikat ni kerana ajaran daripada malaikat syaitan. Dan yang mereka seru sebenarnya syaitan juga. La'anahullah, Allah Taala laknat dia. Wa qala la attakhidanna min ibadaka nasiban mafruḍa. Syaitan suruh ajar lagu ni, Allah Taala kata, Allah Taala telah laknat dia, syaitan ni, iblis ni. Dan dia telah kata wa qala la attakhidanna min ibadaka nasiban mafruḍa. Ini syaitan telah bersumpah ni. Iblis telah bersumpah dekat Allah SWT. Pasti aku akan ambil di kalangan hamba kamu ni sebahagian yang telah ditentukan. Pasti sekali. Dan aku akan ambil di kalangan hamba kamu ni untuk disesatkan. Untuk apa dia? Wala udilna, aku akan sesatkan mereka. Ini syaitan bersumpah ni. Syaitan bersumpah ni. Sebab tu Allah Taala kata syaitan ni musuh kita sebenarnya. Syaitan. Dia datangkan ilham, tengok ni. Wala udilna, aku akan sesatkan mereka. Wala umannian, aku akan datangkan khayalan-khayalan ni, tamanni ni, apa cita-cita hak tak molek tu. Syaitan buat kita khayal. Nabi bagi tahu kan,
Setiap manusia ni ada malaikat lummah, malaikat yang bagi. Dak semaya lah, ambil wuduk lah, dak bangunlah semaya. Ada malaikat. Belah kiri kita ni syaitan. Belah kiri syaitan. Pas lagu mana? Bila kehidupan kita ni jauh daripada wahyu, jauh daripada agama, kan tak? Masuk rumah tak bagi salam, tak? Syaitan masuk, malaikat tak masuk. Rumah kita tak ada amalan-amalan. Syaitan, malaikat tak boleh nak royak. Tak. Amalan kita, pilihan kita lagu tu. Pas syaitan akan bagi ilham dah. Itu Nabi bagi tahu kepada kita. Bayang, ni asah manusia. Batu wala tuti' man aghfalna qalbu an. Jangan kamu ikut orang yang mana kami telah lalaikan hati dia, sebab pendapat dia tak betul. Sebab tu tak boleh ikut. Sebab apa? Sebab yang bagi ilham pada dia tu siapa dia? Yang bagi ilham pada dia. Ni Allah Taala bagi tahu kepada kita. Saya duk bagi tahu kepada, aku akan sesatkan mereka. Aku akan ambil di kalangan hamba kamu ni untuk sesatkan. Lagu mana aku akan sesatkan mereka? Aku akan buat mereka kaya. Mereka jadi rasa betul, tak semaya betul, langgar perintah Allah semua betul. Saya buat. Saya datang. Dia, siapa dia saya boleh kuasa orang lain. Orang yang mana kita tahu dah, kan tak? Jauh daripada Quran, jauh daripada sunnah, jauh daripada amalan, jauh ni saya akan kuasa. Wah bahaya ke tu kan? Tak sekarang kan tak? Semaya kita ni, semaya Jumaat kita, semaya masjid kita, kan tak? Siapa dia atas kali? Siapa dia bagi arah? Siapa dia? Kan? Tak peti. Mai royak. Mai royak tunggu siapa dia? Tunggu siapa dia? Tu KKM tunggu siapa dia? Tak boleh isu. Atas tu kan, atas tu boleh. Seluruhnya dia orang tu. Dia boleh. Atas tu arah siapa dia? Sedangkan Allah Taala kata dalam surah Kahfi, wala tuti' man aghfalna. Jangan kamu ikut orang lagu ni. Tapi kita boleh ikut. Kita boleh langgar disiplin. Bukan main ngaji hadis ni dak. Perawi ni ke main sikah. Hadis ni hatta doa buka puasa ke dak. Allahumma lakal sumtu ke ada dalam Abu Daud ke. Kerana dengan sanad dia lemah ke dak. Oh ni bukan sunnah halu ni. Kena baca hok lain. Begitu sekali. Tak? Benda yang mana gini ni tak ada gapo. Doa ni tak ada gapo. Doa ni kalau dengan sanad yang dhaif, sekadar doa. Dia doa tu tak ada khilaf dengan gapo. Tak ada masalah. Sebab tu ulama tak dalam kitab dia. Tapi bukan main. Zikir pas main ke tengok zikir. Dia jumpa satu hadis kena mula tak ada luah. Nak zikir azkar tu banyak. Cuma sikit orang ni masing-masing gapo ni dia boleh bina, dia kena bina sikit-sikit dia dulu. Bukan nak bina aja kena lepas semaya tu kena mana kena ikut turutan tu, kena tengok hadis. Tengok belakang. Lepas tu kita buka lah. Jangan tengok tu kak dalam Bukhari hok ni tak. Dak tengok. Tengok belakang. Nak. Du cermat bab gini. Tapi bab lebih besar lagi tak tahu mana. Kan lagu tu. Ni tengok ni musuh kita ni. Allah Taala bagi tahu ni. Dia telah berjanji dah. Pas tak ada kaitan. Tak ada kaitan pun. Macam mana dia tak ada kaitan? Orang yang mana tidak ada hubungan dengan Allah, tak ada hubungan dengan agama ni, memang tak boleh pakai dah dia. Sebab tu walak hanya orang Islam, orang kafir tak boleh walak dah. Kita bercanggah dah. Sebab tu jadi lagu ni kita ni. Kita tak dengar dah ayat daripada Allah SWT bagi la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya. Jangan ambil orang kafir. Jangan ambil. Kita bukan setakat ambil pergi ke mahkami, lepas tu fatwa kita berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu. Sebab tu yang jadi insya-Allah tidak ada kekuatan kita ni. Sebab kita maksudnya tak puas hati dengan Allah dan Rasul. Tu sebenarnya tengok surah ni bina kita ke tak? Bina kita. Ni kesesatan Yahudi lama. Kesesatan Yahudi mereka tidak ada takluk dengan kitab mereka. Sebab tu kita tengok surah An-Nisa ke tak? Mula-mula cerita hukum Allah belaka, tiba-tiba mari alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tak, tiba-tiba tahukah kamu berkenaan dengan orang yang mana diberi kebahagiaan kitab? Yang mana mereka ni yashtaruna ad-dalalah, telah beli kesesatan dengan tak ikut kitab Taurat mereka ni. Wa yuridun an tadillus sabil. Dan mereka nak supaya kamu bersesat seperti mana mereka. Ni Allah bagi tahu. Yahudi nak. Ni surah ni mula ke cerita tentang Yahudi ni. Tak. Mula ni ayat ni. Mereka nak supaya kamu bersesat. Kemudian Allah Taala bagi sesat ke mana mereka ni? Minal yahud yuharifuna al-kalima. Kesesatan mereka ni dia mula bagi siapa dia mereka? Yahudi. Kesesatan mereka apa? Ubah perintah Allah Subhanahu taala, ubah perintah Allah Subhanahu taala. Kemudian mula khitab pada kita. Apa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addu. Allah perintah pada kamu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu atiiullah. Ini panduan kita. Dia Allah Taala dedah pada kita. Orang yang mana tak puas hati dengan Allah Rasul ni munafik. Ni ciri-ciri munafik. Orang mukmin ni dengan perintah Allah Subhanahu taala ni taslim, sungguh-sungguh. Sehingga perintah Allah Taala lagu mana? Bukan molek. Kalau perintah Allah Taala masuk akal kita ikut. Perintah Allah Taala tak masuk akal kita tak ikut. Bukan lagu tu orang mukmin.
Allah Ta'ala datangkan ayat. Orang mukmin lagu mana ni? Kalau Allah perintah bunuh diri pun dia akan bunuh diri. Kalau Allah perintah keluar daripada tanah air, dia pun tanah air. Ni orang mukmin ni, bah orang mukmin. Ni Abu Bakar. Tak boleh dah, dia utuh belakangan. Ni baru dapat bina umat yang kuat ni. Dia pandai dengan kitab Allah ni. Kalau kita rasa tak jom, kitab Allah tak pandai, rasa tak pandai kitab Allah, kita dalam bahaya dah. Imam Syafi'i bagi tahu siapa dia rasa tak cukup dengan kitab Allah ni, sebab bila Allah Ta'ala buat dia rasa tak cukup. Yang kesumat gitu. Sedangkan Allah Ta'ala bersumpah. Allah Ta'ala kata kalau ada sebuah kitab yang boleh menghidupkan orang mati, yang boleh mengutuhkan gunung, yang boleh belah bumi, tak ada kitab lain, kitab ni. Ini kitab. Kitab yang cukup hebat. Allah Ta'ala puji. Kalau manusia dia jadi buku untuk datang, tak akan mampu. Allah Ta'ala bagi pada kita. Tapi kita tak ada rasa gapo. Tapi ini Allah Ta'ala, ni Allah Ta'ala dah pada kita ni. Lagu mana musuh kita ni? Dia buat lagu mana kita sesat? Dia telah berjanji daripada Allah, syagar diri dari neraka. Dia bagi tahu, aku akan jadikan di kalangan hamba kamu ni sesat. Aku akan sesatkan mereka, wala umanniyannahum. Dia aku akan buat mereka khayal ni, mereka rasa betul. Sesat tapi rasa betul. Bangun subuh pukul 10 gar nasi berlauk. Tak puasa sebab orang puasa belakang. Itu dia rasa betul. Semua kesesatan dia gitu. Tak. Gitu. Semaya tak. Puasa. Ajib tak? Tak. Semaya tak pergi puasa. Kata dia rasa molek dia ke tak? Sebab atas puasa tu. Atas semaya tu dia buat senyap lah. Tapi manusia kan dia boleh hidup dengan lagu tu. Dia rasa dia soleh pada dia puasa. Pada dia puasa. Sebenarnya ini salah betul talbis iblis menyebabkan dia tu dalam kesesatan. Dalam kesesatan. Kalau semua orang semaya Jumaat sekali Jumaat seminggu sekali. Kerana semaya Jumaat dia rasa molek dia. Tengok tu. Setan ni pandang. Setan buat lagu ni. Orang mukmin ni tak. Jaga semaya 5 waktu, zikir lagi, baca Quran lagi, semaya malam lagi, menangis lagi tak. Tapi rasa tak selamat. Ni orang mukmin. Orang mukmin. Rasa tak selamat. Sebab apa? Sebab makin dia jelas tentang Allah. Makin jelas tentang Allah. Makin jelas tentang hakikat tak kehidupan dunia ni. Makin jelas bahawa semua ni nikmat daripada Allah SWT. Allah Ta'ala. Mana kita ni, kita ada Allah kata fadhkuruni, zikirlah pada aku. Nasihat aku zikir. Zikirlah banyak-banyak. Bawa aku zikir pada Tuhan. Allah Ta'ala beritahu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sifat qayyum dia, kita ni berhidup ni. Buah pinggir gerak, darah mengalir ni, mata boleh nampak, celak bangun, stabil molek, tak rebuh gapo ni tak. Siapa dia ni? Siapa dia atur ni? Allah. Allah yang kontrol ni. Nikmat Allah ni. Mata boleh nampak lagi, telinga boleh dengar lagi, mulut boleh kecek lagi, tak warah lagi. Ni benda faham. Benda tak boleh nak tukar. Benda tak boleh. Apa yang Allah bagi pada kita ni sampai sekarang ni, zaman 2022 ni, canggih kita semua ni, tak boleh buat tangan, tak boleh lagi. Walaupun orang kata robot boleh buat robot dalam, tapi robot tak boleh jalan lagi robot tu. Jalan lagi. Baru boleh ubah muka tu, habis ring dah tu. Tak ada, tak akan dapat cipta seperti mana Allah SWT nak cipta. Tak. Tangan pun hebat. Tangan kita ni tak. Tangan kita ni tak boleh sambut buah diri, boleh sambut buah timun. Tangan. Buah timun boleh. Buah diri boleh. Tangan. Tangan buat. Orang tak lihat. Sebab sekarang ni sains gapo tak boleh nak gapo nak cipta seperti mana tangan. Tangan Allah Taala buat. Begitu hebat sekali. Baru tangan saja, belum lagi otak. Ni tak boleh nak memikir lagu mana. Belum lagi otak. Tak. Yang ada pada kita, ruh kita ni. Ni kita boleh nak memikir. Tak, ruh. Tak boleh nak memikir. Tapi tengok ni, Allah Taala bagi tahu kembali, wala udil, aku akan sesatkan mereka, wala umanniyanhum, aku akan buat mereka ni bercita-cita, buat dia rasa khayal. Rasa khayal. Lepas tu wala amurannahum, aku akan perintah pada mereka supaya dia ikut perintah aku. Tengok wala amurannahum, aku akan perintah pada mereka. Perintah ke apa? Ikut belakang. Nak suruh ikut kan? Tak. Nabi kata lepas semaya baca gani tak? Zikir ni baca gini tak, baca Quran, siapa dia baca Quran tengah malam 10 ayat, 100 ayat tak, macam-macam dia baca surah kau, baca gini tak cara. Mari setan dalam mimpi tak, suruh baca ke tu juga ayat kursi 50 kali tu, baca sungguh lek tak. Bila mari daripada setan ni jadi mudah. Fala yubattikun adhan, sehingga saya bagi tahu ni Allah Taala rakah, fala yubattikun, sehingga dia akan potong telinga-telinga binatang mereka. Seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi ni ketika mana surah ni diturun, kan tak? Orang jahiliah, kan tak?
Tengok dia potong telinga-telinga binatang mereka kan. Berapa potong ni? Allah, tengok setan buat. Adat jahiliah ni kalau pergi safar, dia menazadah ni. Kalau dia safar pun dia boleh balik selamat. Selamat ada. Utuh dia naik ke tak? Dia kira saibah. Hak ni dia apa dia? Macam kita kat sedekah. Sedekah. Dia panggil saibah. Saibah ni apa dia? Kalau dia bagi tanda dah, saibah ni, hutang ni saibah ni, orang tak boleh naik. Hutang ni kena bebas. Tak boleh naik. Tak boleh sembelih. Kena biar hidup begitu hutang tu. Mana dia telah mahar dia telah mahar tak boleh guna, tak boleh ambil susu dia, tak boleh naik belakang dia, tak boleh makan dia. Ni. Tapi molek ke benar dia niat tak? Niat keberhala dia. Kerana dia selamat. Ataupun dia pergi menega ni, kalau jadi nega dia, maka gini. Pas dia potong telinga, ni tanda orang tahu ni saibah ni potong telinga ni. Tengok. Ni hanya ke binatang tak ada pasal-pasal. Dia pergi potong telinga binatang. Dia ada unsur tu. Dia ada unsur tu. Wala amurannahum fala yughayyirun. Dia aku akan perintah pada mereka sehingga apa dia? Sehingga dia akan ubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ubah. Manusia usaha. Pas sekarang ni manusia usaha kan nak ubah kejadian Allah Subhanahu ubah. Tino nak jadi jantan nak jadi tino kan dia usaha pelik. Ya, setan suruh ni. Setan. Ubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ubah sama ada zahir ataupun batin, ubah fitrah. Ubah fitrah kan? Ubah fitrah. Jahiliah kita, zaman jahiliah kita tengok. Atas nama agama, bila pergi haji umrah, bila tawaf, dah pakai Yahudi kita guna ni, kita buat dosa, tak layak nak tawaf pada Allah SWT ni. Jadi lagu mana? Orang lelaki tawaf siang telanjang, orang tina tawaf malam telanjang. Boleh. Dia ubah fitrah tu. Asal fitrah manusia bagi lagu tu. Fitrah ni malu. Orang ni fitrah ni tak boleh nak ubah benar. Dia kemah dah. Tapi dia cuba. Percubaan tu ada daripada zaman jahiliah lagi. Tak. Jahiliah lagi. Syair-syair dia pun mengenai tawaf kita menunjukkan malu, betapa malunya dia. Tapi kerana Allah kita ni. Setan buat semua lain. Pun zaman kita nak telanjang. Ia nak ubah fitrah. Hak tu besar aku muncak. Tapi kita tahu dah orang ramai ni ubah fitrah ramai. Nak ubah fitrah malu. Orang anak tina kita dah. Dengan apa? Dengan suka. Suka. Tak. Dengan suka, dengan joget apa dah. Jabat-jabat ada nak suruh aktif ke apa-apa tak. Buat joget, lepas tu masuk dalam Facebook dalam apa. Atau tengok talbih. Ini semua ni usaha-usaha untuk hilangkan sifat malu. Ni fitrah manusia. Sibrat Allah ni, sibrat Allah. Sebab kalau baca ayat ni kan sahabat-sahabat semua terima gapo dia terima ni? Sibrat Allah. Ubah sibrah. Sibrah Allah ni gapo dah? Celupai Allah Subhanahu Wa Taala. Celupai Allah gapo dia? Fitrah. Fitrah asal manusia malu. Tak, manusia ni suka kepada kebenaran, curi tak suka, zalim tak suka. Ini fitrah. Ini fitrah. Curi, mana ada orang suka curi? Walaupun curi sendiri, pencuri, dia tak suka, dia kena curi. Pencuri sendiri kata orang, awal kena curi. Masa rupuk dia. Padahal dia curi. Fitrah. Sebab apa ni fitrah? Padahal fitrah ni kuat. Tapi sekarang ni tengok didik tak? Kalau tengok apa dia? Mobil lah ni kan tak? Hero dia pencuri, dia nak ubah fitrah. Ubah fitrah. Bawa siapa ke keadaan kesal, keadaan tu. Ini usaha-usaha daripada saya talbih tu supaya manusia ni boleh ubah dak kejadian Allah. Sama ada fitrah ataupun kejadian. Dua-dua ni syaitan. Dia ubah belakang. Ni Allah Taala bagi tahu. Dia benda berlaku kita boleh tengok kan. Okey tak berlaku ni kita ayat berlaku. Orang jantan suka pada orang jantan lah fitrah. Boleh. Dia memang boleh. Tapi ajib manusia gitu dia ada istiadat. Dia ada istiadat. Wa may yattakhidhi syaitan waliyan. Siapa dia jadikan syaitan sebagai wali dia, sebagai apa dia? Teman dia selain daripada Allah, maka dah khusran, maka dia jadi orang yang sangat rugi. Ya'iduhum wa yumani. Tengok, syaitan tabur janji pada dia tabur ke khayalan pada dia. Syaitan buat. Sebab tu Nabi SAW ajar pada semua amalan ke tak? Supaya kita jauh daripada syaitan. Di antara amalan jauh daripada syaitan kepada dia wudu. La yuhafidhu al wudu illa mukmin. Batu Ibnu Hibban dalam kitab dia sebelum cerita bab semaya ke tak? Dia cerita bab wudu. Bab wudu sebelum tu hadis ni tak nak sembahyang khusyuk, mula sembahyang khusyuk ke apa dia? Wudu, jaga wudu dulu. Ini mukaddimah. La yuhafidhu al wudu illa, Nabi beritahu tidak jaga satu orang akan wudu melainkan mukmin. Mukmin. Apa kalau wudu ke tak? Syaitan jauh Malaikat yang ada bagi ilham dia. Bagi ilham. Tak. Mana ada orang ambil wudu, tak pergi telefon nak tengok maksiat. Tahu ada wudu ke tak? Jadi terkawal. Sebab ada wudu. Ada wudu. Sebab tu suruh. Sebab tu sebelum tidur pun ambil wudu. Sebelum tidur ambil wudu. Tak, ni orang mukmin. Kehidupan orang mukmin. Semua amalan-amalan Nabi ke tak supaya jauh daripada syaitan. Masuk rumah bagi salam.
Dia mudah-mudah. Makan baca bismillah. Kita yang apa-apa aja dah. Ajar dah. Masuk rumah kan, lagu mana ustaz dah orang rumah? Oh kena baca Fatihah 7 kali, selawat gini, lepas tu kena panjang-panjang. Nak masuk rumah lagu mana gitu? Rumah kita hari-hari. Duk pintu tu ada. Tak ada. Nabi kata masuk rumah mana? Assalamualaikum. Bagi salam juga. Saya tetap masuk lalu. Semudah tu Nabi. Makan lagu mana makan? Makan baca bismillah. Bismillah. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim panjang. Bismillah ya. Semudah tu. Benda hari-hari. Nabi aja mudah-mudahan. Nabi aja mudah-mudahan. Nak bersama dengan isteri. Atau ingat doa bersama. Bismillah. Semua nama Allah. Tak, minta lindung daripada Allah SWT. Minta lindung daripada Allah SWT, daripada kejahatan. Tak, semudah. Nabi ajar. Amalan-amalan Nabi ajar akan selamat. Dia semua ni kita tengok kan. Untuk menyelamatkan kita daripada musuh kita tak nampak. Wa ma ja'idu musyaitan. Dia tidaklah janji-janji syaitan melainkan tipu daya belaka. Ulaika mau. Itulah mereka yang mana ikut ni tepat sudah mereka ni nak ke jahanam dan mereka tidak dapat keluar lagi. Walladzina amanu wa amilus salihat. Ada pun orang yang mana beriman dan beramal soleh, kami akan masuk ke dalam syurga. Dalam syurga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama fiha abada. Wa'adallah, yang kau tengok Allah. Sebab tu kan dia kena baca Quran. Berarti dia tak lewat dengar, kita dengar. Tengok bahasa sedap kan. Ubah Allah nak ubah. Kita tak sama ni. Kita terjemah yang punya sama. Tapi kalau baca tak sama ni. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan. Kita tahu. Dia bagi kesan. Itulah janji Allah yang benar. Wa man asdaqu minallahi. Siapa yang lebih benar lagi daripada Allah ucapan dia? Tak ada. Allah janji. Kemudian ayat seterusnya ni ajib. Supaya kita tak kena penyakit yang kena penyakit pada Yahudi dan Nasara. Duk dakwa dak. Yahudi kata ke dak? Walan yadkhul gaban qalatil yahud laisatin nasara ala syai. Wa qalatin nasara laysat. Yahudi kata Nasara sesat. Nasara kata Yahudi sesat. Ayat sebelum tu Yahudi kata tidak akan masuk syurga melainkan Yahudi atau benar. Bahagian gini, dakwah-dakwah gini. Umat ni bukan umat yang mana jenis dakwah kita. Allah Taala betul. Orang ni berkali-kali dah. Orang mukmin ke, orang Islam ke, orang Yahudi ke, orang Nasara ke, orang Sabiq ke. Ni ayat ni berkali-kali. Dalam surah Baqarah Allah Taala sebut dah. Kita bukan jenis umat yang mana duk main dakwah. Sebab kita ada betul. Tak. Cuma kita paling betul sekali. Tak buat kita. Ni tak ada. Islam bukan lagu ni. Nabi tak bina sahabat dengan lagu ni. Ni sebab Allah Taala kata laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Tak. Bukan dengan pendapat kamu atau pendapat ahli kitab. Bukan dengan khayalan kamu, bukan dengan khayalan kita. Orang Islam kan dah turun ayat kritik ahli kitab ni. Pakmu tak betul dah. Pak aku betul sekali. Kena juga penyakit tu. Jadi Allah Taala bagi dulu ke lalu. Hak betul ni bukan sama-sama. Hak betul siapa dia ni tengok. Man ya'mal su'an, Allah Taala bagi. Siapa dia melakukan kejahatan yujzabih. Tak. Siapa dia? Allah Taala tak kira siapa dia. Ustaz dengan gini. Tak. Allah Taala kata kan, siapa dia melakukan kejahatan aku tak kira Islam ke, gapo ke, ya yujzabih, akan dibalas. Wala yajidu lahu min, dia tidak akan dapat, tidak akan selamat selain daripada Allah SWT di akhirat nanti sebagai pelindung dan sebagai penolong. Tak ada. Kalau mu melakukan kesilapan, melakukan kejahatan, tak kira Islam ke, Yahudi ke, Nasara ke, siapa saja dia melakukan dosa ni, Allah Taala sumat dia dengan kau. Di akhirat tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah. Tak ada. Tak ada syafaat boleh tolong. Syafaat dari sudut kau Allah Taala tak kenal, Nabi kenal, tak ada lagu tu. Wa man ya'mal minasa, siapa dia melakukan kebaikan, amal soleh, sama ada lelaki atau wanita, dekat dia benar-benar mukmin, faula, orang lagu ni lah baru kami akan masukkan dalam syurga dan dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Tidak akan dizalimi sedikit pun. Nakira ni kepada nakira buah tamak ke tak? Kita makan buah tamak buka usaha ke tak? Kita tengok tamak ke tak? Seliput dia buat belakang ke? Ada butir kecil. Lekat situ tu. Tu nakir. Nakir. Tak. Allah Taala sebut kitmir, nakir, hak ni benda-benda yang kait dengan tamar, benda-benda hal lekat di kulit seliput tamar tu. Mana tidak ada nilai. Dalam bahasa Arab ayat benda tidak ada nilai. Tak, sikit abu. Dia kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa man ahsanu dinan mimman. Tengok ni. Betul kita ni. Daripada awal ni, daripada Baqarah lagi ni, Ali Imran, surah ni pun sebut juga ni. Lagu mana orang paling betul sekali? Bukan kita faham sekali, fakih sekali, dan wa man ahsanu dinan. Agama siapa yang lebih baik? Allah Taala bagi tahu.
Agama siapa yang lebih baik? Lebih daripada siapa dia? Man aslama wajhahu. Siapa dia serah diri dia pada Allah. Ni. Dia main dakwah. Ni Yahudi kan dakwah dia betul. Ni dah tak habis. Kita pun dak demo aja dia kata ikut agama. Kau pun ikut juga. Tak. Kita pun tak kan. Ni Allah Taala bagi tahu. Siapa dia serah diri pada Allah sungguh. Benar jujur-jujur ni. Buat ni kerana Allah Taala suruh. Wa man ahsanu dinan. Siapa yang lebih baik agama dia? Orang yang mana aslama wajhahu. Benar turut dia patuh hanya pada Allah. Tak tergesa dengan orang lain. Tak tergesa dengan orang lain. Oh, muhsin dalam keadaan dia tu buat baik. Wattaba'a millata. Dia ikut millah Nabi Ibrahim hanifa. Ikut benar. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Taala telah ambil Nabi Ibrahim sebagai kekasih dia. Walillahi ma fis sama. Tengok Allah Taala sudah ni. Bapa kena taat pada Allah ni, bapa kena patuh pada Allah, bapa kena taslim pada Allah ni. Bapa duk kecek lagu ni. Tak boleh kalau kita hidup nak kita hidup ni. Tak. Walillahi ma fis. Milik Allah belaka ni kena munggu milik Allah. Apa yang ada pada kamu milik Allah. Isteri kamu, anak kamu, semua milik Allah sebenarnya. Kita ni semua milik Allah kan. Mari dunia ni untuk diuji. Dia untuk tengok siapa yang paling taat pada Allah. Sebab tu jangan tukar tuan. Tuan kita Allah. Dia atas kita sini. Dia waktu saya kita hidup untuk satu tempoh untuk uji kita. Dia cerita ni semua orang dulu lagu mana. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, Nabi kita, dah bina para sahabat lagu mana telah lalui. Dan sekarang ni giliran kita ni. Kita ikut dulu mana? Nampak? Balik kan kita balik dengan ada Allah Taala juga. Allah Taala keputusan. Masa kita atas dunia ni kita ikut siapa dia? Tuan kita siapa dia? Benar. Kita boleh buat alasan kita pun ikut Allah juga. Tapi sebenar-sebenar kita ikut siapa dia? Bila mari perintah Allah dengan perintah selain ni, kok mana kita ikut kan? Kok mana kita ikut? Oh ni bahaya. Tak. Dia Allah ni kena jujur belakang. Wa milik dia belakang. Walillahi ma fis samawati wa milik dia belakang. Apa yang ada di langit dia, apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dia Allah SWT tetes segala sesuatu ni muhit. Ilmu dia meliputi. Ilmu dia meliputi. Wa istaftunaka fin nisa. Kemudian kembali semula baki iskar berkenaan dengan anak yatim. Sini Allah Taala sebut pula ni. Tak, berkenaan nikah dengan anak yatim. Mereka tanya kamu berkenaan dengan hal-hal wanita ni. Allah Taala sendiri jawab, "Qul Allahu yuftikum." Allah sendiri jawab berkenaan dengan wanita ni. Dan seperti mana yang telah dibaca pada kamu sebelum ni dalam kitab berkenaan dengan anak yatim, fi yataman nisa illati la tu'tunahun nama kutiba lahun. Berkenaan dengan anak yatim yang mana kamu tidak bagi pada mereka apa yang diwajibkan ke atas mereka. Kemudian harta saka lah. Tak. Harta saka jahiliah ni. Tak, harta saka yang daripada abai dia ni tak bagi ke anak abai dia. Sebab apa dia kata layak? Anak wanita lah. Dia kira boleh ke buat darah. Buat darah dia pegang. Mu tahu agak apa? Pergi ada tanggungjawab agak apa dak. Tak. Jadi buat agak apa dia harta saka. Tak, kita yang bertanggungjawab ni. Jadi itu jahiliah. Jadi Allah Taala sudah bagi tahu dah. Setiap orang ni ada bahagia dia masing-masing. Dan wa targhabuna an tankihuna wal mustad'afina min wildan. Ani wa targhabuni wa an la taghabu. Tak, yang mana kamu sebagai pula anak yatim pula, tak. Kamu tak sih nikah sendiri pun tak sih, tak dengan anak dia sendiri, tak dengan sepupu dia. Dan kamu tak sih dia nikah dengan orang lain. Sebab apa? Sebab nak harta. Tak. Nak nikah tak comel. Tak. Lepas tu nak nikah kat orang, takut orang ambil harta dia. Ni. Jadi berlaku kezaliman lagu tu. Jadi Allah Taala tegur. Tak. Berkenaan dengan ni. Dia juga berkenaan dengan wal mustad'afina minal wildan. Ni anak-anak kecil ni. Di kalangan anak yatim ni. Tak. Kamu ambil kesempatan ambil harta dia. Gapo dia? Wa antaqumu lil yatama bil. Hendaklah kamu perintah Allah SWT, fatwa Allah SWT dah ni. Gapo dia? Hendaklah kamu tegakkan bagi anak-anak yatim ni, tina ke, jatah ke, kecil ke, lemah ke, semua ni bil qist, dengan keadilan. Dengan keadilan. Dengan keadilan. Sebab tu kita kata surah ni surah keadilan. Surah keadilan. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja kebaikan yang kamu buat, fa innallaha kana bihi alima. Allah Taala tahu belaka. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha. Ha ni pula berkenaan dengan Allah Taala setuju kan. Masalah rumah tangga berlaku. Tak. Surah bentuk keadilan ditonjolkan. Ini berkenaan ayat ni berkenaan dengan sanak dia ni. Saudah radhiyallahu anha, isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi yang tua. Nabi nikah salah seorang isteri kan, tua. Yang telah tua dah. Tak, tua dah. Dan Nabi ada 9 orang isteri kan. Dan Nabi sibuk kan. Nabi tak ada. Dan berlaku adil pada isteri perintah Allah. Dan Nabi dah mula kena berlaku adil. Di antara berlaku adilnya kena gilir. Nabi kena ni. Dan Nabi pun tua juga masa tu. Tak. Surah ni diturunkan umur 60 dah kan kita kata. Tak. Jadi
Saudah perasan. Ni Allah Taala sebut hak dia. Allah Taala turunkan ayat. Tak. Maknanya kalau kita kata masa ni umur dia dah 80 dah. Tak. 80 dah. Tapi Nabi tetap kena sempurna kan. Gilir hari-hari tu kena gilir. Dan ini menyusahkan Nabi. Menyusahkan Nabi. Tak. Jadi Saudah faham keadaan tu. Jadi dia takut Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh tunaikan. Kita kata gitulah. Mana Nabi rasa terbeban dengan keadaan lagu tu, tak kena gilir hari dia pas tak ada buat apa juga, muka tua dah. Mai dah. Jadi Nabi banyak urusan. Jadi dia takut Nabi sallallahu alaihi wasallam gapo dia? Cerahkan dia. Tak bagi dia sorang lah. Muka tua dah gini, tak boleh buat apa juga. Jadi dia mari pasal gitu. Daripada Nabi tak ada. Ini daripada dia ni. Jadi ini orang perempuan cerdik, isteri Nabi dia cerdik. Ya, gapo-gapo atas kepentingan Nabi. Semua mereka ni paling utama sekali gapo dia? Kepentingan Nabi sah. Mereka pandai Nabi ni bukan untuk diri sendiri. Tak seperti mana Aisyah ke tak? Nabi tidur malam bersama dengan dia ke? Nabi minta izin ke? Aku nak sembahyang tahajud. Apa Nabi kena dah engkau gilir mula orang 9 hari baru jumpa. Kalau kita kata. Tak. Jadi dah lah 9 hari baru jumpa. Duduk sekali kejap Nabi nak buat ibadat pula. Jadi sebab tu Nabi minta izin. Dan ni hawa Nabi ni semaya. Tak. Allah Taala jadikan semaya ni kepada penyejuk mata Nabi, rehat Nabi dalam semaya. Tak. Sebab apa Nabi beban jiwa, beban masyarakat, beban munafik, beban semua keadaan umat dia. Nabi hanya rehat dalam semaya. Orang mukmin. Sebab apa tarik sebelum ni gitu. Allah Taala sehingga Nabi sudah biasa gitu. Tak. Dia memang pun sumber kekuatan gitu. Tak. Kalau kita barulah kita ada kekuatan buat dakwah. Kalau kita tak suruh lagu ni, kita jadi sumak dengan sembahyang tahajud. Kita lah ni sembahyang tahajud diri tu beban. Nabi beban tanggungjawab ni sembahyang tahajud untuk rehat, untuk rilis ke dia punya tekanan tu. Kita ni sembahyang tahajud tu tekanan dah. Lepas kita nak rawat lagu mana kita? Sembahyang tu tekan dah. Nabi ni sembahyang ni untuk rilis tekanan. Kita sembahyang tu tekan. Dari apa kita sembahyang tekan? Sebab kita tak wakil je. Tak. Kita jadi tak boleh nak nangis, tak ada rasa gapo main tahajud ni apa? Sebab kita tak buat kerja sebenar kita kena buat. Kamu pergi jumpa orang, pergi pujuk orang. Kita tak lelah sehari. Kita tak pergi jumpa sayang kita, tak pergi jumpa jiran kita, tak pergi jumpa kampung kita, hok tak semaya, hok tak gapo dak anak dia tutup aurat kita. Kalau kita pergi hari-hari kita pergi jumpa orang lagu ni dak, pujuk dia ke dak. Orang kata macam-macam mu dia serabut, dia kanggung aku dak. Kita nak kebaikan dia, kita pergi tolong dia. Belum kacak kita tahu dah. Kita buat pergi gula, buat pergi beras. Tanya khabar, kita bukan tak gitu. Tapi kita punya fikir gitu. Malah lagi doa pula, ya Allah, saya pergi jumpa dah hasil ni ya Allah, saya pergi jumpa dah mamak ni ya Allah. Dak share dia ya Allah, bagi hidayah pada dia ya Allah. Dak anak dia tu tutup aurat, isteri dia tu tutup aurat, dia pun tak semaya ya Allah, bagi hidayah pada dia. Sebelum pergi mai ajak dah. Lepas pergi jumpa pula ayat pada Allah Taala pula. Kehidupan kita lagu ni. Barulah semaya kita tu ada kualiti. Barulah tahajud tu kita ada, kita kena mai tahajud sebab kita buat kerja. Betul Allah Taala cerita pada anbiya kita. Nabi Nuh surah Nuh tu. Nabi Nuh buat dakwah 2 ayat ya. Baca surah Nuh. Tengok surah Nuh. Tengok Allah Taala ajar kata ni manhaj nubuwah dalam Islam umat ni. Sebab tu kita kena tengok kita Allah, kita jangan tengok kita. Kita tengok kita kan betul macam kita tak. Sebab kita buat satu. Tu jadi betul. Orang tak ada komen. Tengok Nuh, Allah Taala cerita surah Nuh dak. Kami hantar inna arsalna nuhan ila qaumi. Kami telah hantar Nuh pada kaum dia. Supaya bagi peringatan, supaya buat dakwah. Nabi Nuh kata, qala ya qaum. Tengok dakwah Nabi Nuh. Qala ya qaum, wahai kaum aku, sesungguhnya aku ni bagi peringatan pada kamu, peringatan yang nyata. Peringatan kamu tentang akhirat. Gapo dia peringatan? Anibudullah. Semualah hanya Allah. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un. Dia ikutlah aku. Itu dakwah para nabi semua. Taat pada Allah, ikut aku, ikut Nabi. Lepas tu yaghfir lakum dzunubakum. Allah Taala akan ampun dosa kamu. Tak. Allah Taala akan bagi tempoh pada kamu. Tak. Allah SWT lanjutkan usia kamu ni supaya kamu beriman pada Allah SWT. 2 ayat ni. Dakwah dia, wahai kaum aku bagi mereka. Lepas tu sebuahlah hanya Allah, ikutlah aku. Lepas ni Allah Taala akan ampun dosa kamu. 3 tu ya. Dakwah Nabi Nuh. Lepas tu ayat seterusnya apa dia? Ayat lepas tu kan Nabi Nuh doa pada Allah, mengadu pada Allah, buat lapor daripada Allah. Qala rabbi inni, wahai Tuhan aku telah hajat kaum aku siang dan malam. Ya Allah, dakwah aku kepada mereka ni tidak menambah melainkan apa dia? Mereka jauh ya Allah. Ya Allah, aku telah hajat pada mereka supaya kamu ampun mereka ya Allah. Tapi mereka telah letak telinga ni. Tengok. Nabi Nuh apa? Nabi Nuh cerita pada Allah ni. Malam ni. Ni waktu malam lah ni. Waktu semaya ni. Sehari jumpa orang sekejap aja tengok. Jumpa 2 hari, 2 ayat ya. Tak jumpa taatlah kau pada Allah, bertakwalah pada Allah, ikut aku. Allah Taala akan berdosa kamu.
Lepas tu tak ada dah kerja hang buat. Tapi cerita pada Allah, doa pada Allah tu lebih banyak lagi. Ini cara nubuah. Ini cara Islam. Tak, kita dah buat cara kita, panggil orang dak, masjid jamu makan, panggil orang saja gini. Jadi dia kena pergi jumpa. Lepas tu malam jumpa Allah SWT, rakyat pada Allah SWT. Dengan cara gini tak, Allah Taala akan islah kita dulu mula. Dan Allah Taala jadikan kita, bila Allah Taala kenal kita, Allah Taala akan jadi kita asbab hidayah pada orang lain. Itu yang sebenar. Tak, orang berubah tu kerana kita. Barulah kita dapat takarrub pada Allah SWT. Dan ni memang tugas kita sebenar. Cuma kita tak serah. Kita serah kita ni tak. Sebab kita suasana lagu ni kan, orang lagi tu belakang. Bahaya kita. Sebab orang biasa. Sedangkan Quran, kita baca Quran ni, ada Allah Taala kita kata lagu mana? Okay, lagu tu. Mukmin ni. Sebab tu kata kamu sebaik-baik umat kepada ukhrijat linna. Jumpa kan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna ni. Ciri umat yang terbaik. Kalau kita nak jadi, kita kena buat kerja. Ini keadaan umat lagu tu. Jadi Nabi SAW, sahabat-sahabat tahu, isteri dia tahu. Jadi Allah Ta'ala gambar kepada kita mana-mana wanita keadaan lagu ni, bila tengok suami dia tak ada nak layan dia, banyak kerja. Ayat ni kalau kita tak faham kerja Nabi, kerja orang Islam sebenar, kita tak faham orang Islam, orang Islam kita bagi kita ni kan. Kalau kita baca sungguh kan, secara zahir gitu kan, kita akan sangka buruk dengan ayat ni. Tak, kita tengok ni. Mana-mana wanita, mana-mana perempuan, Allah Taala bagi tahu khafat min ba'liha. Dia bimbang daripada pihak suami dia kepada nusyuzan. Nusyuzan kepada dia tak cara dia. Tak peduli pada dia. Tak nak marah pada dia ke, tak selesa dengan dia ataupun i'radan, tak peduli pada dia ke. Maka Allah Taala kata fala junaha alaihima, maka tidak menjadi kesalahan kepada mereka berdua suami isteri ini an yusliha bainahuma sulha. Duduk buat sulh, buat perbincangan lagu mana terbaik. Lagu mana terbaik? Dan wasulhu khair. Dan suluh ni lebih baik. Suluh ke mana? Kekal bersama ni lebih baik. Masalah tu lagu mana nak selesai? Masalah tu lagu mana nak selesai? Dan Saudah radhiyallahu anha, ketika mana ayat ni tu kan, gambar kepada Saudah ni radhiyallahu anha, isteri Nabi ni, dia jumpa Nabi, dia bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni tua dah, tak ada gapo dah, tua benar dah. Jadi dia bagi tahu pada Nabi, giliran dia Nabi sepatut kena mari malam tu dah, bagi pada Aisyah. Dan ni meringankan Nabi. Mana Nabi tak perlu nak gilir belakang. Dan ni penat kan. Dan ni penat sebenarnya. Nabi banyak kerja lagi. Dia bila kena ikut belakang tak buat gapo pun tak. Jadi kena ikut sebagaimana biasa ni, jadi memenatkan. Jadi dia ni fikir lagu mana supaya untuk meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama dia takut terlepas kemuliaan jadi isteri Nabi ni. Dia pada dengan Nabi lah. Ni Allah Ta'ala cerita orang kemuncak lah. Begitu juga orang yang mana orang lelaki yang mana gini keadaan dia. Tak sibuk dengan dakwah, sibuk dengan kerja, sibuk dengan gini. Dia ada. Isteri dia perasan. Tak ada ni. Tak, kalau tidak dia kena gilir dia menyebabkan talak. Tak. Maka dia boleh jumpa. Boleh duduk dengan suami dia, rakyat. Tak perlu. Dia boleh bagi tahu pada suami dia, giliran saya ni tak boleh marilah. Tak apalah. Saya tak perlu dah. Tak. Wa hadiratil anfus. Sedangkan Allah Taala bagi tahu jiwa manusia ni tua pun tua. Zahir je tuanya, jiwa tu macam budak-budak macam. Gitulah kita tanya orang tua, tanya jeliah. Rasa tua dah. Rasa muda macam dah. Muka tengok cermin baru rasa tua. Tak tengok cermin kan. Jiwa tu. Nabi pun ayat dalam hadis kan dak. Dua perkara tak akan tua. Tak akan tua. Apa dia nak Nabi bagi tahu? Cinta pada dunia tak kira tua, serupa ya. Tak. Teliuh macam. Tua mu, teliuh macam. Sebab tu Allah kata wa uhdiratil anfus. Sedangkan sebenarnya setiap jiwa ni ada syuh dia. Sifat bakhil dia, pakai deku dia, tak kosi. Semua ni. Ada ego dia, ada apa kan? Hak ni kena perobat ni. Ada ubat ni. Tapi siapa boleh tahap tu kan? Ni sebab peringkat tinggi ni. Kita yang kata tua tak perlu dah. Dia tua, dia ada cara tua apa? Dia deki cara tua. Jadi macam-macam kan. Tak. Jadi Allah Taala bagi tahu wahdiratil anfususyuh. Tapi suruh islah, suruh berlaku suluh, musyarak molek. Wa in tuhsinu, sekiranya kamu buat baik, wattaqullaha fa innallaha karima ta'maluna khabira. Tak. Bapa ayat lagu ni sebab ni kena raih ke. Kena tegak juga keadilan. Walaupun isteri kamu dah umur 40, dah umur 80 dah, dia tetap isteri. Hak dia tetap kena jaga juga. Jadi kadang-kadang ialah buat agama dia. Tak, dia pun tak sih. Dia pun nak rehat juga. Tak.
Umur 80 ni kena basuh baju untuk lelaki lagi, kena gosok baju lagi. Tak payahlah. Tak. Jadi masing-masing ada keadaan dia tu. Jadi lagu mana nak sesat? Kalau ikut sebenarnya begitulah. Tapi masing-masing tolak ansur. Oleh kerana tua ni, maka pergi bincang. Lagu mana? Sebagai suami isteri nak kekang kan? Tapi tak apa. Tak boleh tolak ansur. Giliran malam tak payah mari. Suami pun kata gini lah, baju-baju aku apa tak secara lah. Tak. Jadi boleh. Tak. Isteri tak tunaikan hak suami, suami tak tunai dengan syarat musyawarah. Dengan syarat ada musyawarah dia. Allah SWT bagi itu. Semua tu surah ni kamu untuk tegakkan keadilan supaya setiap orang ni tidak ada berlaku kezaliman walau bagaimana pun keadaan dia tu. Lepas tu Allah Taala bagi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Memanglah Allah Taala bagi itu kamu sekali-kali tidak akan mampu untuk tegakkan keadilan di antara wanita-wanita ni. Walaupun kamu nak keadilan dari sudut mana? Dari sudut batin lah. Dari sudut batin. Dari sudut hakikat dia. Oleh kerana itu Allah Taala begitu fala tamilu kullal maili fatadharuha kal maut. Janganlah kamu condong dak pada mana-mana isteri kamu tu begitu sekali sehingga kamu tinggal hak lain itu dak seolah tergantung. Tak, janganlah begitu. Jadi keadilan dituntut dalam agama ni apa dia? Hak zahir. Hak ni Allah Taala bagi. Orang seperti mana Nabi sendiri pun. Tak seperti Nabi pun tak boleh nak apa dia? Nak berlaku adil dari sudut zahir dan batin. Tak mungkin. Perasaan manusia tak sama. Dia bukan masalah perasaan kita ya. Masalah sikap orang tak sama. Kita dengan anak kita gitu juga kan. Mana boleh tak sama kan. Ni anak ni juh, anak ni tak juh, dia lain lalu dah. Dia bukan masalah kita. Kita tu kalau kita sama dah. Kita saya belakang. Tapi karakter anak tu dia akan bagi kisah pada kita. Hak ni kita saya sikit, hak ni kita tu marah sikit. Itu biasa. Sebab benda hati ni benda bukan dalam genggaman kita. Benda yang mana Allah SWT yang pergi hak tu. Betul Allah Taala bagi panduan. Jangan kamu condong pada mana-mana sehingga orang lain kamu tinggalkan. Bahkan kamu kena berlaku adil dari sudut zahir dia. Seperti mana Nabi beritahu kan, dari sudut malam. Nabi dengan apa dia? Dengan Safiyah, dengan hadis dengan Ummu Salamah. Banyak hadis dari Nabi kan tak? Bila sebagai isteri minta lama sikit ke tak? 7 hari. Tak. Minta 7 hari duduk dengan Nabi. Nabi kata boleh 7 hari. Lepas ni kan orang lain 7 hari juga. Gitu. Dia boleh, dia sama ada sehari semalam, ya, orang lain sehari semalam, 2 hari semalam dia boleh. Atas tak ada masalah. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata tak ada masalah. Sehari ke 2 hari ke 3 hari ke atas musyawarah. Semua setuju. Walaupun sebagai ulama kata tak boleh. Kata tak boleh. Wa in tuslihu wa tattaqu, sekiranya kamu baiki perkara ni supaya tidak berlaku masalah, itu lebih baik lagi. Wa tattaqu, bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi kalau tak boleh, ni Allah sudah dak bicara dah tak boleh. Saya nak hak saya juga. Dan kita tak ada. Tak. Maka tak payah duduk sekali. Kalau duduk sekali pun kita tak nak tunaikan hak juga. Baik daripada pihak suami tak nak tunaikan hak atau isteri pun tak nak tunaikan hak juga. Bila berlaku keadaan lagu tu, tak nak tegakkan agama, kalau kita meneruskan. Sebab nikah ni bila boleh diteruskan ni kerana boleh tegak agama. Kalau ada ruang untuk tegak agama, kita tak boleh pisah. Minta cerai ni Nabi bagi tahu paling Allah Taala benda halal yang paling Allah Taala benci sekali, cerailah. Benda halal yang Allah Taala paling benci sekali. Dan mana-mana wanita yang minta cerai ni daripada suami dia tanpa keuzur, tanpa ada regah masalah. Dia tak bau syurga. Jadi hak ni bila agama boleh dibentuk, boleh dibina, tak sih. Tak sih. Jadi Allah SWT datangkan Nabi bagi tahu hadis-hadis begini. Sebab orang Islam ni bina agama bukan seperti mana orang kafir. Kita ni apa tu masyarakat kita biar kan. Kita tak wujudkan dakwah, tak wujud sunnah agama, maka masyarakat kita terkesan dengan agama. Dengan Korea, dengan Hindustan kalau zaman kita dulu. Terkesan dia bina agama ni dengan khayalan lagi ni. Dengan konon-konon cinta gini. Bahaya masyarakat kita ni. Orang Islam ni bina rumah tangga ni bukan kerana cinta semata-mata, kerana apa? Kerana amanah, kerana tanggungjawab. Orang Islam ni barulah dia akan jadi betul. Kalau cinta kan, cinta masa segar ni, masa sihat ni, lepas ni tua kan. Sebab dia cinta tu kerana comel, kerana muda. Lepas orang bukan comel sama bukan muda umur. Lepas dia jadi bini tak comel, dia comel orang lain pula. Dia settle buat lagu tu, settle hias. Sebab tu dalam Islam ni kita jelas, kita nikah ni kerana apa? Kerana tanggungjawab dan amanah, kerana untuk tegak agama Allah SWT. Jadikan dia ni asbab untuk sempurnakan agama kita, untuk sempurnakan agama anak-anak kita. Ini maksud. Barulah dia akan selamat.
Kalau kita duk bina rumah ni dengan cinta semata, dengan suka semata-mata, jadi sebab kita lah ni dak cerah tolak tiga pun duduk sekali kot cinta. Masyarakat kita ni cerah dah, tolak tiga dah, tapi duduk sekali beranak boleh-boleh ada juga. Sebab apa? Kasih cinta. Tengok tak bahagia, budak balah macam, budak main sumak kita main. Ini keadaan bila kita boleh nampak ni silap kita orang masjid, orang soleh. Kita tak gerak, kita tak wujudkan suasana agama, kita tak panggil dia ni. Masyarakat kita tak boleh berubah dengan kita royak. Dia kena bawa dia mari masjid duduk 3 hari, kita latih dengan kita tak cukup 3 hari 40 hari dia duduk. Manusia pun kena berubah lagu tu, dia kena tarbiyah. Manusia tak boleh nak tarbiyah dengan royak-royak gini, tak boleh tarbiyah. Kalau boleh royak gini lama dah, YouTube kita ada ni. Tak, pakai pergi jumpa dia, tak bagi video. Dia mau ada telefon ke tak? Pokok ni, dia mau jadi juhlan. Tak. Kalau boleh dengan YouTube, dengan cerita, dengan royak ke, mudah nak berubah. Dan manusia ni bukan lagu tu, manusia ni kena ambil ayat dia. Duduk suasana masjid, duduk suasana amal, tak bagi tahu semaya dia, dekat 3 hari, makan sekali, duduk sekali. Dia manusia. Dia berubah dengan perasaan, dengan emosi, dengan rasa, dengan manusia boleh berubah gitu. Itu tak jadi. Kita kena faham ni hakikat manusia gitu. Betul orang-orang kadang dia nak berubah tapi tak ada orang pergi jumpa dia nak berubah. Tak, kita jumpa orang londa kita ke, jumpa mayat berkhian. Raja tengok duduk londa. Apa tak pergi mayat londa? Tahu tak email, tak biasa. Tak biasa, malu. Malu ya. Ini sebab orang Melayu kita. Tak tanya mari insya kau pergi masjid baik, nak pergi masjid londa malu. Sebab tak biasa ya. Ya orang baik-baik. Tapi sebab kita tak pergi jumpa dia, kita tak ada hubungan. Tapi kalau kita pergi jumpa dia, ajak bina air, tak bina hubungan. Tak. Hak ni kita kena buat, kita kena fikir. Dan ni Quran, baca Quran sebenarnya nak jadi orang lagu tu. Hak ni mukadimah dia. Lepas ni kita akan jumpa ayat-ayat tak bagaimana Quran bentuk kita. Tak. Patut kita gerak pergi jumpa orang. Jadi Allah Taala bagi tahu wa in yatafarraqa junillah. Tak, bila kamu bicara musyarat sekali, tak boleh duduk sekali juga kan. Tak boleh duduk ni, jadi punah. Kita jadi punah, kita jadi tak tunaikan tanggungjawab sebagai suami. Kalau kita meneruskan, isteri pula jadi derhaka, tak cara tak, lelaki. Jadi kalau ada lagu ni tak boleh nak bina agama ni, Allah Taala kata kepada dia, maka pisah dah. Kalau pisah jangan takut. Tengok, tarik pula bila pisah ke. Allah Taala bagi tahu, yughnillahu kullam min sa'atihi. Isteri kalau pisah agak tak ada dah, boleh tak nafkah daripada suami dia tak. Jangan takut, yughnillah. Allah SWT akan buat kaya. Suami pun gitu juga, dia duduk nepih harta isteri. Kalau pisah dengan isteri dia agak tak boleh dah. Tak. Jadi Allah Taala orang mukmin gagah, baik isteri baik suami. Sebab kata dia Allah, bukan sebab kata dia suami, bukan sebab kata dia isteri. Tak, ini umat yang dibina. Umat yang jadi gagah. Kalau tidak agak lembek gitu, tak, moga dia hidup dia nepih harta bini ya. Dia tak kerja, dia jaga anak. Tak, kena marah pun dia, tak, kena jekuh pun dia. Sebab rasa gitu. Kena kata ke orang pun dia. Jadi tidak, orang mukmin bukan lagu tu. Orang mukmin. Dia memang pun kadang-kadang orang. Zaman sahabat bukan semua kata, walaupun dari sudut sebenarnya orang lelaki cari nafkah kan tak? Tapi ada di kalangan sahabat, ya, cari nafkah isteri. Tak. Dia orang besar lah. Tak, sahabat dia antara sahabat ke tak? Kau cari nafkah isteri siapa dia? Ibnu Mas'ud sendiri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Kita tahu kan Ibnu Mas'ud itu guru sahabat. Ibnu Mas'ud ni masuk Islam di Mekah lagi. Tak. Dia di Madinah kan dia duduk mula zaman sebab dia jadi tok guru tu. Ibnu Mas'ud dia jadi tok guru ni sebab duduk mula zaman Nabi. Pas duduk mula zaman Nabi, dia ada bini, dia ada anak. Pas apa dia cari makan bini dia. Bini dia kerja. Bini dia pandai keras tangan bini dia. Bini dia pandai keras tangan. Jadi buat gapo-gapo jual ada. Itu kerja bini dia. Jadi dia duduk ngaji. Ada. Jadi satu hari dia bini dia panggil dia. Dia kata aku ni ayat infak turun kan, ayat suruh infak. Jadi bini dia tak puas hati. Ada tengok sahabat ni dalam rumah tangga balas ke apa dia. Dia kata Nabi SAW tarik kita supaya infak banyak di jalan Allah. Aku ni duk makan kamu dua orang, anak dia duk makan ke penusu, duk makan ke anak dia kan tak. Jadi aku tak boleh nak infak lah. Tak kihmu dengan anakmu lah, aku tak boleh nak infak. Tak duk makan kamu ya. Tak. Sedangkan pahala infak ni besar. Tak. Terang tanya Nabi, boleh pahala tak aku makan kamu ni? Nak bini dia. Ibnu Mas'ud duk mula Nabi, dia Ibnu Mas'ud kita tahu kan tak? Nak kita tanya Nabi, aku tak boleh makan. Mana boleh pergi? Dia kata mungkin tanya diri ya. Tak, malu kan? Sebab bini dia lantik satu orang perempuan lain, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ni, tak. Dia ni ada orang Tina.
dia bagi makan pada suami dia, bagi makan pada anak dia, boleh pahala tak dia? Tak. Masuk tak ayat-ayat infak Nabi suruh tu? Boleh tak ayat Al-Quran? Maka Nabi kata apa? Boleh pahala. Bahkan boleh pahala lebih lagi. Boleh pahala lebih lagi. Tak, kerana kaum kerabat tu, kerana anak sendiri, kerana ni, boleh pahala. Tak rugi. Semua sedekah belakang. Semua sedekah belakang. Jadi ada gitu. Tapi pandailah Ibn Mas'ud mengaji sungguh. Mana dia tu buat lagu tu kan tak? Dia seperti mana Abu Hurairah jugalah. Abu Hurairah juga. Ibn Mas'ud ni duduk mulazamah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang kena lagu tu. Kita nak suruh orang alim ni tak? Dia kena ngaji, dia kena pergi hijrah. Nak jadi alim lagu mana? Tak masuk akal. Tak ada. Mana ada orang lagu tu? Illa man rahim. Tak, kecuali tak Allah SWT bagi rahmat. Tak, seperti mana Abu Bakar kan? Abu Bakar. Tu pun ada mulazamah Nabi juga tu. Mulazamah Nabi juga tu. Tapi Ibnu Mas'ud dia dapat mengajar orang ni, ramai anak murid dia. Sebenarnya berkait dengan dia juga. Daripada isteri dia kan. Isteri dia. Jadi Allah Taala bagi tahu. Tak, kalau sudah bicara dah tak ada nak sekali, tak selesai juga, maka cerailah. Dan bila cerai jangan takut. Allah yughnillah kullam min sa'atih. Allah Taala buat rasa syukur. Allah Taala syukurkan setiap orang, baik suami baik isteri. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan Allah SWT ni dak ilmu dia luas dan juga hikmah dia pun besar. Ayat surah walillahi ma fis samawati. Tekan berkali-kali supaya kita jelas semua ni bapa kita kena taat pada Allah ni, bapa kena ikut perintah Allah sebab milik dia belaka. Penekanan itu kita sambung tadi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana akhir. Radina billahi rabban bil islam wa bi Muhammad nabiyyi wa rasulullah.